أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, apa khabar para penonton setia rancangan Tanya Ustaz? Biar tahu jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua kita semua berada, mudah-mudahan berada dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati, lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita pertama dan selamanya dan senantiasa kita rafakkan, kita panjatkan segala puja dan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ibu-ibu, ayah-ayah, kalau kita berbicara tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini, masya-Allah, terlalu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Nikmat kesihatan yang baik, nikmat keluarga, dan paling besar kata Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali rahimahullah, nikmat yang paling besar ialah nikmat iman dan Islam. Kita dapat kenal Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam. Marilah sama-sama kita panjatkan segala puja dan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak nikmat dan kita tak mampu membalas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan alhamdulillah pada pagi ini ceria-ceria selalu, kita bangun dalam keadaan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita mulakan pagi kita, insya-Allah, selepas kita solat subuh ni, ibu-ibu sekalian, ayah-ayah sekalian, kita berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita jadikan diri kita, kehidupan kita inspirasi pula kepada orang lain. Mudah-mudahan dengan kebaikan yang kita lakukan, amar ma'ruf nahi mungkar, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan asbab tersebut Allah Subhanahu wa taala memberkati kehidupan kita. Dan alhamdulillah kita mulakan program kita pada pagi ini dengan kita banyakkan berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam kepada kita di akhirat kelak, insya-Allah. Dan pada pagi ini, alhamdulillah, saya Da'i Anas kembali menceriakan pagi anda bagi edisi Rabu 25 November 2020 bersamaan dengan 9 Rabiul Akhir 1442 Hijri. Dan alhamdulillah pada pagi ini kita bangkit dalam keadaan, masya-Allah, tabarakallah. Kalau semalam mungkin nikmat terlalu banyak yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Kita tengok tangan kita, alhamdulillah, jari kita semua Allah Taala bagi cantik. Dan kita bangun pada pagi ni pun tanpa mungkin semalam kita pejam mata, ibu-ibu sekalian, tak minta pun. Asalnya esok nak minta Allah Ta'ala kekalkanlah nikmat tangan ni, nikmat mata ni, bangun kita tak minta pun. Tetapi Allah Ta'ala bahkan mungkin lebih lagi bagi kepada kita. Alhamdulillah pada hari ini dengan rezeki yang mungkin kita tak pernah pun minta semalam. Tetapi alhamdulillah bangun-bangun dah ada dah nasi di tepi kita. Bangun-bangun dah ada dah makanan, minuman yang lazat-lazat di tepi kita. Alhamdulillah. Dan masya-Allah, tabarakallah. Ini satu perkara yang perlu sama-sama kita renung dan muhasabah. Mudah-mudahan bila mana kita menjadi orang yang bersyukur, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Seandainya kamu bersyukur, akan aku tambahkan nikmat kepada kamu, dan seandainya kamu kufur, maka ketahuilah bahawasanya azab aku sangat pedih. Masya-Allah, tabarakallah. Dan alhamdulillah pada pagi ini tajuk yang cukup menarik yang akan kita perkatakan, iaitu dalam bidang ataupun dalam bab fiqh talak. Dan kita tengok terlebih dahulu statistik COVID-19 yang melanda negara kita pada ketika ini. Dan saya lihat ataupun saya jangkakan satu angka yang cukup membimbangkan sebagaimana di paparan skrin pada ketika ini. Baiklah, menerusi statistik sehingga semalam, menerusi KKM yang dikeluarkan, kes baharu sebanyak 2,188 menjadikan jumlah kes keseluruhan sebanyak 58,847. Manakala jumlah kes aktif sebanyak 14,353 kes, dan jumlah kematian baru 4 kes
dicatatkan menjadikan keseluruhan jumlah kematian sebanyak 341. Dan saudara sedang penonton, jumlah kes sembuh 44,153 keseluruhan dan semalam 1,673 kes. Alhamdulillah. Dan para penonton, marilah sama-sama kita membantu, berusaha terutamanya khusus kepada golongan ataupun rakyat Malaysia. Mari kita sama-sama meratakan lengkung dan juga kita membantu para petugas barisan hadapan yang bertukar lumus untuk memutuskan rantaian COVID-19 ini dengan kita mematuhi SOP yang telah pun digariskan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan keluar kepada kita daripada masalah belenggu pandemik COVID-19 ini, insya-Allah. Dan baiklah, bersama dengan kita pada pagi ini seperti biasa untuk kita bicarakan fiqh talak ini, iaitu kita bawakan panel di studio yang berbahagia Ustaz Muhammad bin Abdullah Al-Amin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih yang bagi Ustaz. Kita masih lagi kembali digandingkan pada pagi ini, masya-Allah tabarakallah. Jodoh kuat Ustaz. Jodoh kuat. Sebelum ni kita bicara tentang sirah dan pada hari ini kita bicara tentang fiqh. Alhamdulillah, dengan tajuk yang saya kira semestinya banyak persoalan-persoalan yang akan diajukan kepada kita. Bagi yang ingin menghantarkan sebarang persoalan atau kemusykilan, seperti biasa, hubungi talian 1-800-88-1677 atau paling mudah terus sahaja ke laman rasmi Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat, insya-Allah. Baiklah Ustaz, tidak perlu saya berbicara panjang. Kita akan raikan sebanyak mungkin soalan daripada sahabat kita yang bertanya, insya-Allah, tentang fiqh talak. Tapi sebelum tu saya serahkan kepada yang bagi Ustaz untuk mukadimah topik pada pagi ini. Falyatafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi man tabi'ahu wa man nasara wa wala. Hormati Allah, dai selaku moderator kita pada hari ini, seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, sahabat abang yang saya sayangi dan saya doakan dengan kebaikan sekalian. Pertama, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini kita biasa bicara mengenai sirah. Hari ini kita bicara mengenai fiqh, iaitu mengenai talak. Okey. Jadi dalam sistem kekeluargaan Islam, salah satu daripada perkara yang bab yang ada adalah talak. Talak ni iaitu satu titik ataupun satu keadaan bagaimana sebuah perkahwinan itu tidak dapat diselamatkan lagi. Dan dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan bahawa abghadul halal indallah at-talaq. Benda yang paling Allah benci tapi benda itu dibolehkan. Benda itu dibolehkan adalah talak. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa kenapa Nabi SAW sebut bahawa talak tu benda yang dibenarkan tapi paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana tiga sebab. Yang pertamanya kenapa? Kerana talak ni kalau tak betul-betul dijaga, dia akan menimbulkan pemusuhan. Kan? Berbanding hari ini talak dia tak dibuat dengan betul, berlaku pemusuhan antara bekas suami, bekas isteri, keluarga bekas suami, keluarga bekas isteri. Maknanya berlaku pemusuhan. Dan pemusuhan inilah yang akan menyebabkan dosa dan sebagainya. Yang keduanya, kenapa Nabi SAW sebut bahawa talak ni dibenarkan tapi paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya kerana kadang-kadang berlaku talak dan berlaku juga fitnah. Kan? Fitnah maknanya tuduh-menuduh perkara yang tak betul. Kan? Dan yang ketiganya, kenapa abghadul halal indallah at-talaq? Kerana kadang-kadang berlakunya banyak pembohongan dalam penceritaan ketika berlakunya talak itu. Sebab itu talak ni maknanya benda yang dibenarkan tetapi tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kebiasaan tiga benda boleh berlaku dalam talak ini. Okey. Jom kita masuk terus pada tajuk kita. Kita tengok dekat kita punya kertas di sini kan. Okey, talak ni dia ada dua bentuk kan, istilah fiqh dia. Yang pertama kita panggil sebagai talak raj'i. Talak raj'i ni maksudnya apa? Talak yang boleh dirujuk. Kan? Apa maksud talak yang boleh dirujuk? Iaitu ketika satu orang itu dia menceraikan isteri dia, maka dia boleh terus rujuk. Kan? Dalam keadaan isteri itu masih beredah, dalam keadaan edah lagi. Kan? Dalam keadaan yang dia bukan talak bain. Talak bain ni maknanya talak yang tak boleh dirujuk.
So maksudnya dia ada talak raj'i, kemudian dia ada talak bain. Ini istilah dia. Okey, bain ni mana tak boleh nak dirujuk Tak boleh nak dirujuk, maksudnya dia kalau nak balik kepada perhubungan keluarga, dia kena akad nikah balik. So bain ada dua. Satu bain kubra, satu lagi bain sughra. Okey. Bain sughra dan bain kubra. Sughra ni kecil. Okey. Kubra ni besar. Ini istilah fiqh. Kita kenal dulu istilah fiqh dulu. Okey, so maksudnya talak raj'i jelas, talak yang boleh dirujuk. Talak bain dia tak boleh nak rujuk. Tapi kalau pasangan suami isteri nak balik dalam sebuah rumah tangga, dia kena akad balik. So kita berkenalan dulu dengan talak sughra dulu ataupun talak kecil. Apa namanya, hanya talak yang tak boleh dirujuk, kan? Tapi dia dipanggil kecil, sebab ada can lagi untuk balik pada perkahwinan. Apa contohnya? Apa contoh dia? Contoh dia talak sughra ni iaitu bain sughra ni iaitu maknanya talak yang maknanya dah habis iddah. Dah habis iddah bagi perempuan. So dia jatuh bain sughra, iaitu kena balik kepada akad nikah, ataupun dipisahkan oleh hakam, ataupun dipisahkan oleh mahkamah, kan? Ataupun berlaku fasah, kan? Fasah, ataupun dalam keadaan yang suami itu maksudnya dalam keadaan yang murtad, contohnya. Ada kadang-kadang suatu orang isteri yang ataupun suami yang keadaan murtad dan sebagainya. So itu ada dipanggil talak bain, maknanya sughra. Bain sughra maknanya bain dia tak boleh nak rujuk balik, tapi nak kahwin, nak nikah balik, dia kena akad nikah balik. Yang kedua kita panggil bain kubra, kan? Bain kubra. Bain kubra ni macam mana? Kubra ni iaitu satu orang yang telah menceraikan isterinya dengan talak 3. Dengan talak 3, kan? So maksudnya dia tak boleh nak akad nikah balik pada isterinya kecuali beberapa syarat. Syaratnya apa? Syaratnya isteri itu dia kena bernikah dengan orang lain dulu. Dia sudah bernikah dengan orang lain dulu, duduk sebagai suami isteri bersama, kemudian diceraikan oleh suaminya itu, kemudian habis iddah dia, barulah kalau dia nak balik dia boleh balik. Itu maknanya talak bain kubra. So sebab itulah, dan bila kita kenal benda ini sebagai mukadimah dia, ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang-abang saya sekalian, kan, dalam keadaan seseorang itu marah, kan, maknanya kena jaga diri, hati-hati, jangan sampai dia terlepas, kan, maknanya menceraikan isterinya dalam keadaan yang marah dan sampai jatuh terus. Talak 3 terus, na'udzubillah. Terlalu emosi. Terlalu beremosi, kan. Kemudian menyesal dan sebagainya. Okey. Cuma satu nasihat saya. Kalau satu orang kita kata kita bergaduh, kan. Kita di Baghdad, maknanya. Kalau seorang tu bergaduh, kalau bergaduh, katakan dia telafaz kat maknanya isteri dia, apapun keadaan talak dia, kan. Pergi rujuk kepada mahkamah syariah. Okey, sebab hakim mahkamah syariah akan menentukan, okey, sama ada talak itu jatuh, kan, ataupun berapa bilangan dia. Nanti hakim mahkamah syariah akan membicarakan kes ini. Kemudian hakim mahkamah syariah akan memutuskan, kan, dengan kebijaksanaan ilmu yang diberikan oleh para hakim kita, yang arif hakim kita, maka kemudian dia akan memutuskannya. Lepas tu kalau berlaku sesuatu perceraian yang memang pergaduhan dan sebagainya yang di luar mahkamah, rujuk kepada mahkamah syariah. Dan dalam pentadbiran undang-undang Islam di Malaysia, siapa-siapa yang menceraikan isterinya di luar mahkamah, maka dia ada denda sikit. Denda itu sebagai pengajaran untuk yang lain-lain dan untuk diri dia, bahawa satu perkahwinan tu nak cerai, biar cerai itu di mahkamah. Maknanya prosedurnya betul, dapat dijaga akhlaknya, dapat dijaga keadaannya yang sebaik-baiknya. Sebab kita balik pada hadis Nabi SAW, abghadul halal indallah at-talaq. Benda yang halal, yang tapi Allah Subhanahu Wa Taala sangat tak suka
adalah talak. Sebab apa? Kalau dia kata kita suka-suka saja, seseorang tu suka sesaja untuk melafazkan talak, jadi mungkin berlaku macam tadi lah, pembohongan, fitnah ataupun pemusuhan. Kan? Jadi maksudnya biasanya hakim mahkamah syariah sebelum membenarkan suami itu untuk melafazkan talak, maka dia akan damaikan dulu. Paling kurang damaikan secara zahir dululah. Okay, minta maaf dulu sama-sama sebagainya. Maka lapaskanlah. Maka suami boleh melafazkan di hadapan hakim mahkamah syariah. Jadi kalau dia kata seorang tu terlafaz, maksudnya jangan panik. Maksudnya tanya orang sana, tanya orang sana, tanya orang sana. 1000 orang kita tanya, 1000 pandangan. Terus pergi ke mahkamah syariah, kan, buat satu maksudnya aduan ataupun permohonan untuk mengesahkan. Maka kita akan tengok nanti hakim mahkamah syariah akan menetapkan berapa sebenarnya mengikut undang-undang Islam bilangan talak yang jatuh tu. Kira-kira lah sama ada suami ataupun isteri yang bersalah ataupun siapa sahaja yang bersalah, tetapi hakikatnya pasti pahit untuk ditelan, Ustaz. Bila mana membicarakan tentang talak ataupun perceraian ini, terutamanya bakal memberikan satu impak yang begitu besar, khususnya kepada anak-anak mungkin yang terlibat sama ada dari sudut emosi ataupun fizikal mereka. Dan kita doakan mudah-mudahan bila kita berbicara tentang fiqh talak ini, terbuka satu dimensi untuk kita memahami dengan lebih teliti seandainya kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui keadaan ini. Jangan panik, Ustaz. Biar berautoriti terus saja kita rujuk kepada mereka, insya-Allah. Dan untuk permulaan, Ustaz, kalau boleh kita raikan soalan daripada sahabat kita di Facebook yang bertanya, Masrifah Nur Jamain. Soalan pertama ni, tahniah. Adakah boleh jatuh talak sekiranya suami melanggar perjanjian dan syarat-syarat yang terdapat di dalam taklid? Jika berlaku situasi yang begitu dan isteri mengadu kepada qadi atau naib qadi, adakah jatuh talak pada pasangan tersebut? Adakah talak ini dinamakan dengan cerai taklid? Yang kedua, apakah yang isteri perlu tahu hak-hak mereka selepas jatuh talak diceraikan oleh suami? Apakah perkara yang boleh dituntut di mahkamah syariah? Mohon pencerahan, Ustaz. Terima kasih, biar tahu, jangan keliru. Walaupun dari sudut kita kata teknikal lebih kurang gitulah. Banyak perkara yang perlu difahami, tetapi isteri kena tahu hak mereka. Sikit daripada Ustaz untuk jawapan. Okey. Soalan yang kedua mengenai hak-hak isteri yang maknanya selepas perceraian, kita tangguh dulu soalan ni. Saya akan bahas dalam bab seterusnya sekejap lagi. Maknanya mengenai apakah hak isteri ketika diceraikan oleh suami dia. Dan yang soalan yang pertama tu iaitu mengenai ta'liq. Okey. Ta'liq ni satu lafaz yang dibaca selepas akad nikah, kan, disaksikan oleh dua orang, kan, bahawa kalau taklik lafaz di Malaysia, bahawa kalau dia meninggalkan isterinya selama 4 bulan tanpa memberikan nafkah dan isterinya mengadu kepada qadi dan diputuskan, maknanya betul dibuktikan bahawa tak bagi nafkah dan sebagainya, maksudnya qadi boleh untuk menjatuhkan taklik itu. Okey. Kalau dalam setengah-setengah negara yang lain, contohnya macam beberapa negara, pengamal negara, taklik ni maknanya lafaz suami selepas akad nikah tu lagi berat. Ada setengah negeri pada praktis setengah negeri tu atau setengah tempat kawasan tempat yang bukan di Malaysia lagi berat. Antaranya apa? Kalau dia kata berlaku taklik, maka maksudnya isteri mengadu pada qadi dan dijatuhkan talak satu. Kemudian suami merujuk tanpa kebenaran isteri, jatuh lagi talak satu. Allah. Maknanya setengah-setengah hari. Jadi apabila saya tengok taklik-taklik yang berada di negara-negara kadang-kadang tak sama. Kan? Dan kita praktis di Malaysia biasa kita dengar lah. Maksudnya biasa itu tidak menunaikan nafkah, ditinggalkan isteri dia tak dulu sekali 4 bulan. Maka dia mengadu dan maka bayar dengan segala harga, maka jatuh taklik itu. Tapi keputusan bukan isteri. Betul. Keputusan adalah hakim mahkamah syariah atau qadi. Kalau mengikut seperti mana taklik tu, kan. Itu berlaku dan nanti kita akan tengok bagaimana perceraian boleh berlaku, kan. Ada 5 cara. Betul. Salah satunya dengan cara taklik tu tadi, kan. So nanti kita akan pergi lebih detail lagi. Walau bagaimanapun, apa yang penting sebagai kesimpulan, kita hari ini kita berbicara mengenai talak, kita bacakan sekali imbangan ilmu dia apa dia, mana dengan menjaga keluarga lah. Sebab talak tu adalah daripada tangan suami. Suami perlu belajar lebih lagi mengenai kekeluargaan, kan? Sebab apabila dia didesak dan sebagainya, dia memerlukan ketenangan akal, hati,
sebelum membuat apa-apa keputusan. Allah Akbar. Tenang Ustaz eh. InsyaAllah dia punya kunci dia tenang Ustaz. Masya-Allah tabarakallah. Sebab itu bila mana Ustaz menyebutkan tentang masalah yang berlaku bila mana perceraian berlaku di luar mahkamah. Ini merupakan satu kesalahan ataupun jenayah syariah dan boleh dikenakan hukuman Ustaz dan juga denda. Tetapi ala kulli hal perkara tersebut perlu diketahui dengan lebih teliti dan sebab itu kita di Tanya Ustaz membawakan topik ini pada pagi ini, fiqh talak, untuk kita bicarakan dengan lanjut dengan terperinci untuk memberikan satu penjelasan kepada kita. Seandainya kita melalui perkara tersebut, jangan panik, kita terus sahaja merujuk kepada pihak berautoriti untuk menyelesaikan masalah tersebut insya-Allah. Dan Ustaz, banyak lagi yang akan kita bicarakan pada pagi ini. Semestinya dengan topik yang cukup menarik ini, kita akan kembali selepas ini kembali bergabung. Jangan ke mana-mana, Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu ya Allah daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, ibu-ibu, ayah-ayah, para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah, mudah-mudahan. Kita masih lagi membicarakan topik fiqh talak. Kita bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad bin Abdullah Al-Amin, dan semestinya banyak perkara yang perlu kita ketahui dengan topik pada pagi ini. Dan para penonton yang saya muliakan, satu perkara yang ataupun satu hakikat yang perlu kita hadapi ialah bila mana berlakunya perkara sedemikian, maka perlu kita dasari dengan ilmu. Mudah-mudahan kita tidak melakukan perkara-perkara yang boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan Ustaz, kita nak teruskan lagi perbicaraan kita, perbincangan topik pada pagi ini tentang fiqh talak. Ada yang bertanya Ustaz, soalan yang berikutnya di Facebook sahabat kita. Kalau sebenarnya tadi kita berbicara tentang taklik tadi, kemudian hak-hak isteri, yang saya kira soalan yang kedua, yang pertama itu Ustaz simpan untuk slot ataupun untuk jawapan itu kita bicarakan kemudian. Tetapi para penonton, berikutnya kita nak raikan di Facebook sahabat kita, Melur Ismail yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Persoalannya Ustaz, apakah hukumnya bila suami isteri yang sudah tidak sehaluan tetapi si suami belum melafazkan cerai terhadap isterinya, namun si isteri sudah berlaku curang dan ada perhubungan dengan lelaki lain tanpa pengetahuan suaminya? Mohon kupasan oleh Ustaz biar tahu jangan keliru. Terima kasih. Ustaz ni bila dengar isu-isu macam ni Ustaz, takut rasa nak baca Ustaz. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Amin insya-Allah. Mudah-mudahan sedikit dalam Quran Allah Subhanahu wa taala jelas maknanya memberi tunjuk ajar kepada kita dalam kehidupan kita. Kan, imsakum bil ma'ruf aw sarihu bi ihsan. Iaitu kalau kita nak tahan isteri itu, tahan dengan keadaan yang ma'ruf, keadaan yang baik. Jangan bila sebut tahan dengan cara yang baik, jangan berlaku gantung tak bertali. Mana kita tinggalkan seseorang tinggalkan, kemudian tanpa khabar berita, tanpa nafkah dan sebagainya. Maknanya nak tahan dengan cara baik ataupun lepaskan dengan cara yang baik. So jangan jadi sampai berlaku maknanya menzalimi keadaan isteri, seorang tu tinggal dan buat tak tahu dan sebagainya. Jadi balik kepada persoalan yang ditanya tadi, dia tak mau ceraikan isteri dia. Kemudian perkahwinan tu masih berlaku. Okey. Isteri curang pula. Okey, bagi isteri kena tahan dirilah juga sebab dia masih isteri orang. Kan? Jadi apa yang berlaku dalam keadaan isteri orang tu, maknanya pasangan yang mengurat isteri orang boleh ada satu klausa di mahkamah juga, boleh maknanya orang yang memujuk suami atau orang memujuk isteri orang untuk dalam keadaan tu bercerai sebagainya boleh didakwa mahkamah. Kan? Kemudian yang keduanya bagi suami pula, kalau dia memang tinggalkan sampai isteri itu berlaku keadaan yang demikian, maksudnya tak sepatutnya dia menahan isteri dia begitu.
So selesaikan dengan cara yang baik, selesaikan ke mahkamah syariah cara yang baik. Kemudian kalau nak buat haluan masing-masing buatlah. Sebab itulah daripada cerita ni kan dalam hadis Nabi sebutkan bahawa benda-benda talak ni Allah halalkan. Kan, tapi Allah tak suka. Kan, sebab dihalalkan mana dibolehkan. Jangan buat tak tahu je kepada pasangan-pasangan demikian. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya seperti tadi. Dan Ustaz, di talian pada ketika ini sahabat kita yang telah pun menanti. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Anas dan Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Haji? Alhamdulillah saya sihat. Ustaz Da'i dan Ustaz sihat ya. Alhamdulillah. Silakan dengan soalannya. Soalan saya begini, Ustaz. Ustaz ni kadang-kadang dalam keluarga ni ya, kadang-kadang dia perkara macam talak ni dia buat gurau senda Ustaz. Jadi dalam pada gurau senda tu, kalau kita pisahkan lagi ada lagi baik ke? Jadi bukan dengan niat Ustaz. Soalan saya, apakah ini juga dikira jatuh ke talak ke Ustaz? Yang kedua ni, mengenai media sosial ini. Dan banyak berlaku ni. Apabila lafaz tidak dilafaz dengan mulut, tetapi ditulis dengan ni dikatakan media sosial sekarang ini. Jadi apakah perkara ini boleh pasal saksi pun tak ada yang dengar ni Ustaz, cuma isteri dia seorang je lah yang baca benda tu. Jadi apakah ini juga dikirakan jatuh ke talak ataupun sekiranya jatuh Ustaz? Dan macam mana cara nak buat? Apakah pasangan ini kena denda ke, bawa ke mahkamah didenda ataupun bagaimana Ustaz? Prosedur SOP yang seterusnya ini yang perlu buat sekiranya isteri ini mengetahui haknya, adakah perlu dibawa ke mahkamah ataupun untuk menjatuhkan sebenarnya jatuh ke tidak, dan apakah pasangan ini juga didenda dalam sistem perundangan Islam kita di Malaysia ini? Itu soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Umar Abdul Majid. Soalan yang cukup menarik. Dan Masya Allah, tabarakallah Ustaz, satu perkara, satu hakikat yang perlu sama-sama kita fahami bahawasanya bila kita berbicara tentang tolak, seperti tadi kita dah sebut dah, perlu dengan dasar dan juga kita rujuk kepada undang-undang ataupun sistem mahkamah kita di syariah lah di negara kita pada ketika ini. Dan apa yang berlaku realitinya Ustaz, bila mana soalan seperti media sosial, seperti SMS, kalau dulu SMS, belum ada lagi WhatsApp, Twitter dan sebagainya ini. Tetapi inilah satu gambaran yang berlaku terutamanya dalam kalangan belia yang berusia di bawah 40 tahun. Statistik antara yang saya kira banyaklah berlaku. Mungkin sedikit komen dan juga jawapan. Okey, ada dua soalan di sini. Yang pertamanya mengenai gurau senda mengenai talak. Okey, gurau senda mengenai talak sekalipun tak berniat, dia jatuh jika lafaznya lafaz soreh. Lafaz talak ni dia ada dua bentuk. Satu dipanggil ni istilah lafaz soreh, yang kedua kinayah. Ya, soreh ni maknanya terus terang, jelas. Contohnya perkataan talak tu digunakan. Contohnya seseorang berkata kepada isterinya, aku ceraikan kau. Maksudnya walaupun dia gurau kan, maksudnya jatuh talak tu walaupun tanpa niat. Sebab benda yang tanpa niat antaranya adalah dengan keadaan kita seseorang tu melafazkan talak. Yang keduanya lafaz kinayah. Kalau lafaz tu kinayah walaupun bergurau, awak baliklah rumah mak awak, saya tak sukalah awak. Walaupun bergurau-gurau maka tak jatuh kan, kecuali ditanya niat dia melafazkan tu apa. Siapa yang bertanya kalau dibawa ke mahkamah syariah. Kan? Jadi maknanya atas balik pada niat. Sebab tu benda talak bukan gurauan. Jangan bawa main, jangan nak gurau-gurau sebab benda tu benda yang kalau tak niat pun lafaz soleh boleh jatuh. Okey, soalan yang kedua adalah dengan WhatsApp lah, media sosial, WhatsApp dan sebagainya. Okey, telah ada keputusan mahkamah syariah jika dipanggil ke mahkamah syariah dan memang betul bahawa suami yang menghantar mesej itu kan, dan suami mengakui kan di depan hakim, maka jatuhlah talak. Sama juga, kenapa perlu dibawa ke mahkamah syariah? Sebab apa? Sebab kita tak tahu. Info ni kadang-kadang, maknanya mungkin orang lain bypass. Orang lain bypass kena hack kan. Terutamanya bagi orang yang beristeri lebih. Katakan contoh, katakan dia dapat password suami dia kan. Mana dia pun hantar kepada madu dia, aku cakap macam tu. Jadi maknanya, tengok-tengok, maka bagus dibawa ke mahkamah syariah. Mahkamah syariah akan tanya, betul ke awak yang menghantarnya? Apakah niat memang menghantar dan menceraikan? Kalau betul, maka jatuhlah talak itu. Dan apabila talak dijatuhkan di luar mahkamah, maka ada denda yang perlu dibayar.
Kan ada denda di mahkamah syara. Denda itu sebagai pengajaran kepada yang lain. Bahawa maknanya kena dengan saluran yang betul. Sebab balik pada tadi asas dia, kan, iaitu abghadul halal indallah at-talaq. Benda yang boleh dilakukan tapi tak disukai oleh Allah adalah talak. Sebab apa? Takut 3 benda tadi. Berlaku fitnah, berlaku pembohongan dan berlaku pemusuhan. Dan benda 3 ni yang mendatangkan dosa yang lebih besar lagi. Sebab tu maknanya kita kena jaga. Sebab tu dalam praktis di maknanya di negara kita ni ada mahkamah dan permohonan tu biar salurannya tu betul dan tak berlaku 3 benda tadi tu. Allahuakbar. Bila mana Ustaz sebut tentang pembohongan, ada satu keadaan, situasi yang mungkin pernah juga berlaku mungkin pada yang menonton pada pagi ini. Seorang suami, seorang lelaki yang dah berkahwin, kemudian dia berniat untuk menikahi seorang lagi wanita, kata untuk jadikan isteri yang kedua. Dan isteri yang kedua itu, bakal isterinya itu bertanya, adakah awak telah melepaskan isteri awak? Kemudian dia menyebut tanpa ada niat untuk berbohong saja, adakah jatuh talak pada ketika itu, Ustaz? Kalau dia jelas lafaz dia sore, maknanya okey saya memang dah talakkan isteri, maknanya jatuhlah. Kan? Kalau lafaz tu sore. Tapi kalau lafaz tu kinayah tu maknanya lafaz yang berlapik, maka tak jatuh. Dia kata saya dah tak bersama, dia kata gitu. Tak bersama lah apa saya ni, maka tak jatuh lafaz itu. Allahu Akbar. Jadi kalau betul lafaz kena jaga. Kalau sore tu maknanya boleh jatuh. Kan, maknanya dia menceraikan, kata-kata cerai, talak tu, itu pada lafaz sore lah, maka boleh jatuh. Okay. Saya nak contoh sikit mengenai dalam rumah tangga. Kenapa disebut sebagai benda halal yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah talak? Kerana pertama tadi berlaku pembohongan dalam rumah tangga ni. Cerita yang betul-betul yang berlaku yang tahu hanyalah suami dan isteri. Satu kan saya nak bagi maknanya nasihatlah kepada kita di luar. Jika kita melihat seorang tu bergaduh beria-ria ni, berantem, berantakan, berhantam beria-ria ni kan. Okey. Suami ada versi cerita dia. Betul. Isteri ada versi cerita dia. Tapi yang tahu betul-betul cerita adalah antara mereka berdua saja. Betul. Sebab tu kadang-kadang kalau kita tengok keluarga pun masuk campur, keluarga pun dah start bergaduh dah. Orang ketiga dah, keluarga pun start bergaduh dah. Bapa isteri pun kata dah long. Tak apa, biar ayah ambil anak daripada rumah. Bapa pun datang beria-ria dah, ambil anak daripada rumah apa semua kan. Lepas beberapa hari, papa sayang mama, mama sayang papa. Ke tepi semua orang yang beria nak bantu tu. Rumah tangga dia lain perkiraan dia. Hanya suami dan isteri je tahu cerita sebenar. Lepas tu bahaya je kadang-kadang. Suami bergaduh dengan isteri. Suami ada versi dia pada keluarga dia. Isteri ada versi dia pada keluarga dia. Yang panas keluarga suami dan keluarga isteri masing-masing. Yang tekanan ni mesti. Ya, tapi dia berdua je yang tahu cerita sebenar. Sebab tu dia berdua boleh baik balik. Kita yang tahu cerita separuh-separuh, mungkin dah start serong tengok pada isteri atau pada suami. Itu yang baiknya. Sebab tu benda berlaku pembohongan, fitnah dan juga pemusuhan. Benda tu. Jadi tu kena jaga benda tu lah supaya tak mendatangkan dosa lebih besar lagi. Pelaku pemusuhan dah pecah ukhuwah, sesama muslim tak bertegur. Apa benda tu yang menyebabkan berlaku dosa lebih besar lagi. Bila dirujuk kepada orang yang tidak berautoriti, maka inilah kesannya, Ustaz. Diluahkan di Facebook, dia ada grup khas, Ustaz. Saya pun tak ingat nama grup tu, Ustaz. Kelab rumah tangga lebih kurang begitulah. Cuma kita elakkanlah supaya kita menjaga aib kedua-duanya sekali, insya-Allah. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya. Berikutnya, Ustaz, Nur Hayati Ismail di Facebook yang bertanya soalan. Banyak ni soalan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz dan Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama soalannya, Ustaz, apakah tindakan yang perlu dilakukan seorang isteri sebaik tolak dilafazkan? Yang kedua, bagaimanakah sekiranya tiada saksi dan beliau yakin dengan apa yang dilafazkan suami terhadapnya? Dan yang ketiga, siapakah yang harus meninggalkan rumah, isteri atau suami? Dan yang berikutnya, siapa yang bertanggungjawab untuk melaporkan kepada pihak Jabatan Agama dan adakah tempoh dan denda yang dikenakan? Dan terakhir, bagaimana pula jika suami menafikannya? Mohon Ustaz memberi kefahaman agar kita dapat berkongsi ilmu. Terima kasih Kak Yat yang bertanya, Ustaz. Ini prosedur lengkap lah ni, Ustaz, bagi membantu khususnya kepada golongan-golongan yang teraniaya, sama ada suami tapi soalan ini merujuk kepada pihak isteri. Jangan takut, jangan gentau, Ustaz. Kita ada saluran yang betul, kita ajukan, yang penting dengan dasar
ilmu dan saluran yang tepat, insya-Allah. Sedikit jawapan daripada Ustaz. Daripada soalan ini, saya mengandaikan lafaz ini berlaku di luar mahkamah. Daripada soalan ini kan. So, pertama sekali, apa yang isteri perlu lakukan jika dia dilafazkan cerai oleh suami dia? Maknanya ambil masa pergi mahkamah syariah. Kan? Kalau kita tak tahu cara dia di mahkamah syariah, kita minta, kita tanya ada Biro Bantuan Guaman. Biro Bantuan Guaman ni dia boleh nasihatkan kita atau boleh bantu kita, boleh bantu seseorang itu untuk macam mana prosedur mahkamah ada teknikal, cari isi borang dia. Kan maknanya isteri mungkin tak faham macam mana isi borang, ada orang boleh bantu. Jangan takut maknanya kita sebenarnya kita kat mahkamah syariah macam itu maka bersalah. Tak, mahkamah syariah konsep dia adalah untuk membantu. Kan dia bukan untuk menghukum siapa salah. Sebab itu peguam syar'i, peguam syar'i dia bukan membela orang salah. Konsep dia membantu mahkamah untuk membuat keputusan. Begitu juga dengan saksi-saksi dalam konsep mahkamah syariah, sebab saksi yang dilafazkan dan sebagainya, dia punya yang kita kena faham, dia punya penyaksian tu sampai akhirat tau. Betul. Sebab mahkamah syariah kita bukan berkaitan dunia saja. Kalau mak ayah ataupun saudara mara atau orang keliling membuat penyaksian palsu, dia bukan saja penyaksian palsu tu ada akta dia yang buat kita salah, sampai akhirat tanggungan dia. Jadi maknanya saksi-saksi, hakim mahkamah syariah, peguam syar'i membantu untuk hakim membuat keputusan. Itu konsep yang kita kena faham. Dia bukan membela orang salah. Dan itu etika dia dan itu benda yang maknanya yang berlaku di mahkamah syariah. Maksudnya ambil masa pergi ke mahkamah syariah, itu tindakan kalau diceraikan. Kemudian kalau tak ada saksi. Kalau tak ada saksi, walaupun isteri yakin sangat bahawa telah dilafazkan talak adalah milik suami, maka hakim mahkamah syariah akan tanya pada suami, betul tak melafazkan? Dia berbeza dengan nafkah. Okey, dia terbalik Kalau dalam bab nafkah, kan, suami kata, saya bagilah. Isteri kata, tak bagi, tak cukup, tak bagi kan. Maka perkataan diambil oleh isteri. Sebab nafkah adalah hak isteri. Betul. Okay? Tapi dalam bab talak, suami saya dah ceraikan. Suami cakap, tak ceraikan. Perkataan yang diambil adalah perkataan suami. Suami pula. Sebab talak adalah hak suami. Maksudnya, jadi kalau anda kata tak ada saksi, dan soalan kedua dan kelima kan, dan suami menafikan, mana perkataan yang diambil adalah perkataan suami. Okey, siapa yang perlu meninggalkan rumah? Okey, kalau dalam edah ni dalam tempoh perkahwinan, tak ada siapa boleh tinggal rumah. Kan? Tak boleh, isteri tak boleh tinggal rumah, tak boleh. Kecuali berlaku kemudaratan. Kalau dia ada di rumah itu, maka berlaku mungkin kezaliman, kena pukul dan sebagainya, itu pun dia kena buat satu laporan polis. Maknanya tentang kebimbangan dia kepada kematangan suami. Maka dia kemudian maknanya minta izin untuk keluar. Maknanya bukan suka-suka, dah lah, merajuklah, larilah keluar, tak. Maknanya dalam tempoh edah, dua-dua tak boleh siapa pun tinggal ke rumah. Tentang di rumah banyak Ustaz. Jangan di rumah. Maksudnya dalam edah itulah rumah dia. Okey, tak boleh nanti tinggal rumah. Okey, tanggungjawab siapakah yang lapor kepada Jabatan Agama? Pihak-pihak terlibat. Pihak terlibat ni mana sama ada suami ataupun isteri. Siapa-siapa pun boleh memulakan dulu untuk melaporkan ke Jabatan Agama Mahkamah Syariah tu. Allahu Akbar. Itu antara prosedur-prosedur awal yang boleh dilakukan oleh seorang isteri bila mana berlakunya keadaan tersebut. Jangan panik Ustaz, jangan panik. Kita akan bincang dengan lebih lanjut, lebih terperinci tajuk fiqh talak ini. Kita nak berehat seketika. Saudara, biasakan kehidupan normal baharu dakwah dan yang Ustaz sampaikan biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, ibu-ibu, ayah-ayah,
para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Tidak kira walau di mana juga kita semua berada, terus mematuhi SOP yang telah pun digariskan kepada kita. Kita masih lagi berjuang dengan pandemik COVID-19. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita dan jalan keluar daripada belenggu pandemik COVID-19 insya-Allah, mudah-mudahan. Dan Ustaz, kita masih lagi berbicara tentang fiqh talak. Kita nak sambung pengajian kita. Sebenarnya tadi Ustaz telah pun kongsikan secara terperinci walaupun ringkas prosedur yang ataupun langkah awal yang boleh dilakukan oleh seorang isteri seandainya dilafazkan talak oleh suaminya, dan mudah-mudahan kita dapat sama-sama ilmu baharu pada hari ini, ataupun kalau tak ilmu baharu pun mungkin sebagai rujukan kembali kita untuk sama-sama kita mungkin membantu mereka-mereka yang memerlukan bantuan untuk masalah talak ini insya-Allah. Dan Ustaz, berikutnya di talian pada ketika ini pemanggil yang berikutnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Tuan Haji Abdullah, apa khabar? Baik, Tuan. Silakan soalannya. Ada dua perkara lah, Ustaz. Baik. Pertama sekali tentang gantung tak bertali ni. Suami hilang bertahun-tahun tanpa dapat dikesan. Jadi bagaimana kedudukan isteri itu kalau dia minta bantuan daripada mahkamah? Dan lagi satu ialah tentang, tadi ada Ustaz cerita tentang cerai talak 3 ni. Mesti tak dapat dirujuk, melainkan isteri itu kahwin dengan orang lain dan lepas tu kena bersama, baru diceraikan, baru boleh kahwin balik. Jadi sekiranya berlaku ni suami terbuat talak 3 ni, lepas tu dia nak rujuk balik kerana anak-anak yang masih kecil. Jadi bagaimana dia katakan cinta buta ni dibolehkan ke tidak, dan bagaimana? Itu saja, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua soalan daripada Tuan Haji Abdullah dari Seremban, Ustaz. Okey, yang pertamanya gantung tak bertali. Okey, dalam kes gantung tak bertali, hak isteri boleh untuk pergi ke mahkamah syariah minta supaya perkahwinan itu dibubarkan dengan jalan taklik. So maksudnya dah muka pun tak nampak, nafkah pun tak bagi. Bukan dekat 4 bulan tu, 4 tahun dah. Maka boleh. So maksudnya ada jalan dia. Okey. Kemudian yang keduanya, bila cerai kali ketiga. Jadi ada istilah, kalau bahasa Melayu dia Cina buta kan. Mengikut sebahagian besar ahli fiqh, tidak sah jika niat dia semata-mata untuk menghalalkan balik. Sebesar ahli fiqh. So maksudnya apa yang dipraktis kat Malaysia juga, maksudnya tak boleh nak buat demikian lah. So jadi kalau isteri tu memang kahwin lain dan betul, tak ada masalah. Kalau tak, maksudnya tak boleh lah. Sebab tu bila seorang tu kan sebagai seorang suami kan, satu benda lah, seorang suami tu namanya, kita kena ada kekuatan mental kita dan hati kita, terutamanya dalam menangani kerenah rumah tangga. Dalam Quran, orang perempuan inna kaiduhunna azim, dia punya karenah ni azim. Maknanya dia ada karenah dia. So suami pun banyak karenah juga. Maksudnya kan, maksudnya cuma beza sikitlah. So maksudnya memang ada ketahanan, kena ada ketahanan. So memang kena banyak zikir. Sebab kadang-kadang berlaku keadaan rumah tangga kita sebagai seorang suami tak tahan. Isteri perobok-perobok dan sebagainya, zikir banyak-banyaklah. Sebab zikir ni ataupun selawat, dia meminta Allah untuk memberi kekuatan. Tenaga manusia biasa kadang tak mampu. Tenaga manusia biasa kadang tak mampu. So kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya suka kalau nak kongsikan zikir, kalau kita tak tahan sangat, kan? Sama ada selawat tu penyejuk. Ataupun baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tak ada daya dan tak ada kekuatan melainkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Agung. So siapa yang mengamalkan zikir ini, insya-Allah dia beri kekuatan hati pada dia. Tapi zikir ini untuk dibaca kat diri kita. Bukan baca kat suami atau baca kat isteri. La haula wala quwata illa billah. Sampai cakap bingang kan? Abang tipu saya lagi kan? Dia bukan dibaca pada orang lain. Tak menjarak kan? Tak menjarak. Dia baca untuk diri kita. Untuk Allah bagi kekuatan pada kita tu. Okey, wallahu a'lam. Tu antara perkara yang perlu sama-sama, walaupun nampak seperti kelakar, tapi itulah hakikatnya, masya-Allah tabarakallah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan mengingati Allah itu
kita akan menjadi tenang insya-Allah. Kalau fikir masalah ni, masalah lah datang Ustaz. Tapi kalau fikir penyelesaian, fikir kita berzikir, kita mengingat Allah, insya-Allah semuanya akan beres saja Ustaz, insya-Allah. Dan berikutnya Ustaz, kalau boleh kita raikan lagi soalan menerusi sahabat kita di laman Facebook Ustaz Ziatul Sidik yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan pertama, bagaimanakah hukumnya sekiranya seorang isteri yang mendesak agar suaminya menjatuhkan tolak buatnya yang ketika itu tanpa ia sedari atas pengaruh disihir? Benarkah apabila berlaku sedemikian bergegar tiang arasy Allah Subhanahu wa taala? Dan yang kedua, bagaimana sekiranya seorang suami mengatakan dia masih bujang dan tidak pernah berkahwin kepada kawan-kawannya, apakah sudah jatuh talak buat isterinya? Mohon pencerahan Ustaz. Sekian, terima kasih. Ustaz, ada pengalaman yang kedua tu, sahabat saya, dia kata bila dalam Facebook ni dia buat status single Ustaz, single bujang lah, tak pernah berkahwin, dan bila ditanya oleh sahabat-sahabat dia yang perempuan, biasalah orang bila muda ni ramai orang suka, kemudian dia sebut, dia kata yang kawan-kawan yang suruh ni semua saudara saya, sedangkan tu isteri dia. Dia dah berkahwin, dia kata saudara hati dia kata saudara seagama. Jadi status tu perlu jelas Ustaz. Adakah jatuh talak pada ketika itu? Okey, kita jawab soalan kedua dulu. Soalan keduanya, lafaz, kalau kita tengok, kita balik pada lafaz tu, kita kategorikan lafaz tu sebagai lafaz kinayah. So maksudnya lafaz yang tidak jelas, tidak soreh. Lain kalau dia kata status dia kan, aku telah menceraikan. Itu maknanya jelas kan. Lafaz tu lafaz kinayah kan. So maksudnya lafaz kinayah kena tanya balik niat dia. Dia tak automatik jatuh. Kita tanya balik niat dia, bahawa adakah dia tu niat tu telah bujang dan menceraikan ataupun tidak. Okey, kita balik pada soalan yang kedua. Soalan kedua ni walaupun dia satu soalan tapi dia ada dua soalan. Yang pertamanya mendesak suami untuk bercerai. Dalam hadis Nabi SAW, mana-mana perempuan, ma min imra'atin yang meminta cerai daripada suaminya min ghairi ba'sin, dengan tanpa ada sebab yang diharuskan syarak. Maknanya dia mendesak cerai aku min ghairi ba'sin. Maka dalam hadis Nabi SAW dia kata dia tidak akan sampai membau raihatul jannah, tak boleh bau syurga sekalipun. Sebab tu benda ni kakak, benda syurga, benda neraka ni benda kehidupan kita. Contoh ginilah, nak senang faham. Kita kadang nak cuba faham, kita tak dapat rasa faham dengan betul-betul dalam hati kita. Ginilah, siapa yang minta cerai dengan suaminya min ghairi ba'sin, tanpa apa sebab dia haruskan syarak, maka dia semua hartanya akan dirampas, maka dia akan jadi apa kedana dan juga bankrupt dan akan dipenjarakan contohnya. Tentu kita akan fikir kan. Sebab itu sebahagian dunia kita nampak. Betul. Ini sebahagian maknanya untuk di akhirat lebih-lebih lagi. Sebab tu jangan mudah-mudahlah. Tapi saya nak bacakan juga hadis ini bersama dengan suami. Sebab suami isteri dia punya hadis tak boleh nak dipisah-pisahkan. Betul. Nanti nampak kepincangan. Asyik isteri je kena. Betul. Dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut bahawa suami perlu mendidik isteri. Orang perempuan diciptakan min dila'in, daripada tulang rusuk yang bengkok, kata Nabi SAW. Jika kamu kasari, dia akan patah. Tapi kalau kamu tak tegur, biarkan dia akan bengkok. Mana hadis supaya suami mendidik isteri, perlu dibacakan sekali dengan hadis jangan minta cerai dengan min ghairi ba'sin tadi itu. Maknanya suami pun kena didik juga. Tak boleh nak salahkan isteri daripada satu side saja. Tak pernah didik, tak pernah tegur, tak pernah biarkan apa yang isteri buat. Tiba-tiba isteri minta cerai sebab dia rasa macam suami dia ni terlalu baik sangat. Ada orang suami ni terlalu baik sangat, macam tak thrill lah, macam aku buat apa pun dia buat tak tahu. Naif sangatlah, macam dia suka suami yang macam tu kan. Gila-gila. Ada orang suka macam tu, dia suka suami yang last man standing macam tu kan. Dia suka suami macam tu. Tu kena diperincikan lagi tu. Maksudnya dia suka macam tu. Suami ni baik je bang. Bang, kita nak ke mana bang? Mana-mana lah. Ya je panjang. Ya je panjang. Makan bang? Apa-apalah. Ada orang perempuan macam tu. Jadi suami pun kena faham isteri ni kena dididik. Ada kena ditegur. Tegur ni sama juga, kadang-kadang tak pernah ditegur, dia akan berlaku panas lah. Maka itu biasa. Tapi tegur kena tegur sebab kita negur orang salah bukan sebab kita nak baiki dia. Kita tegur orang salah kerana Allah perintahkan kita menegur orang salah. Jadi kita tegur ni sebab tanggungjawab kita pada agama, bukan sebab kita nak betulkan dia. Kita tak akan mampu ubah manusia. Kita akan mampu ubah isteri, kita tak mampu ubah suami. Kita tegur.
Habis tak dengar Ustaz. Saya pernah satu ditanya soalan. Sepatah saya kata 10 patah dia jawab Ustaz. Astagfirullah. Apa nasihat Ustaz pada saya? Saya kata teruskan teguran sampai kalau tak suami meninggal, isteri Isteri meninggal. meninggal. Allahu Akbar. Kena teruskan teguran Astagfirullah. sampai Tips yang berguna tu, Ustaz. Abang Jamil tut. Allahu Akbar, masya-Allah. Mana kena tegur. Jadi maknanya tak boleh tidak. Okey. Kemudian kalau di sihir, sihir wujud Betul, Ustaz. dalam hadis dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut sihir rumah tangga memang wujud. Nanti kita kongsikan mengenai sihir rumah tangga, dia memang ada, dia memang wujud. Jangan kita ambil ringan benda itu. Isteri tak sedar kena sihir, minta cerai, maka ma'fu anhu, dimaafkan sebab dia dalam keadaan tak sedar, dia dalam keadaan tidak waras. Al-ma'fu anhu, dia dimaafkan, kan? Taklah termasuk di golongan yang tak bau syurga tu. Allahu a'lam. Allahu Akbar. Dan masya-Allah tabarakallah, satu jawapan yang mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita, dan itulah realiti yang berlaku pada hari ini. Banyak keadaan, banyak situasi, cumanya jangan kita anggap talak ni satu benda yang boleh dibawa gurau, Ustaz. Masya-Allah. Kalau serius pun jadi betul, kalau gurau pun jadi betul juga. Dan berikutnya Ustaz, di talian pada ketika ini pemanggil yang berikutnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Muhammad Abdul Muhammad dan Dai Anas. Saya Haji Tukinon, Haji Muhammad Saleh daripada Sekolah Johor ya. Ya, assalamualaikum. Apa khabar Tuan Haji kita? Masya-Allah tabarakallah. Sehat-sehat sajalah, mudah-mudahan Ustaz dan kru-kru semua dalam keadaan sihat ya. Persoalan Amin. saya ada dua Ustaz. Yang pertama saya nak tanya Ustaz. Ya. Seorang tu terlalu marah, dan marah yang tak boleh dikawal lah Ustaz. Dia melafazkan cerai. Jadi aku ceraikan kau dengan, adakah jatuh talak Ustaz? Yang kedua, berkenaan ba'in tadi, ba'in, iaitu ba'in kubra Ustaz, je ba'in besar. Kalau dia nak kahwin lagi, dia kena cina buta. Tapi kalau cina buta tu, dia yang dikahwin itu dia tidak wati Ustaz. Maksudnya wati Zaulah kan? Jadi adakah boleh ke ataupun saja-saja dia tak payah wati, lepas tu dia kahwin dengan dia? Itu saja soalannya pagi ini Ustaz ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Tukino mewakili suara-suara mereka yang bertanya dua soalan di situ Ustaz. Yang saya kira soalan yang kedua itu telah pun dijawab oleh Ustaz. Cuma mungkin ada tambahan sedikit boleh. Sedikit. Soalan pertama, marah atau tak jatuh? Sebab tu kita kena ada satu ilmu untuk maknanya mengurus kemarahan. Sebab dari sudut otak kita ni 80% dia dipanggil neurocortex atau kognitif. Kognitif ni dalam bahasa Arab dipanggil aklul insani. Aklul insani akal manusia lah. Kita boleh belajar, kita boleh pertimbangkan, kan? Kemudian kita ada 10% dipanggil limbik ataupun dipanggil aklul ruhani. Antara ini bahasa yang panjang saya ringkaskan. Aklul rohani atau limbik ni tempat emosi. Tempat emosi. Jadi kadang-kadang kalau kita timbangkan, kita aklul insani ataupun kognitif kita, jadi kita timbang, kita marah, dia akan jatuh kepada aklul rohani ataupun limbik ni. Dan limbik ni dia tempat simpan juga memori jangka panjang. Ingatan jangka panjang. Sebab tu bila kita bicara mengenai benda emosi, dia akan ingat lama. Sebab dia letakkan limbik, dia jatuh ke otak limbik dalam lebih kurang 10%. Dan kemudian bahagian otak seterusnya dia dipanggil reptilian brain ataupun dalam bahasa Arab dipanggil aklul hayawani. Reptilian brain ni sebenarnya Allah jadikan untuk kita ada tindakan spontan menyelamatkan diri kita. Contoh kata kita pegang benda panas, kita tak payah berfikir tau. Betul. Oh, panasnya. Apakah aku perlu buat benda ini ya? Oh, ini kena tarik tangan ni. Aduh, dah terbakar tangan. Jadi reptilian brain ataupun aklul hayawan ni dengan sendiri kita refleks kita tu. Ada binatang anjing kejar kita, kita boleh lari, sedikit boleh lompat pagar yang tinggi kan. Itu aklul hayawani atau reptilian brain. Okey, tapi ada satu yang dipanggil sebagai amigdala hijack. Amigdala hijack ni iaitu daripada aklul rohani atau limbik tu tadi. Okey, orang dah rasa macam apa? Sedih, marah, ada dipanggil amigdala hijack. Amigdala hijack ni macam mana? Emosi itu dipindahkan kepada reptilian brain. Maka orang akan jadi reptilian, orang akan jadi hayawan. Itu yang marah boleh jadi macam hayawan, kan? Boleh menganiayai, boleh berlaku kezaliman, boleh dah hilang rasa malu,
boleh memekik-mekik dan sebagainya. Sebab dia telah dikuasai oleh reptilian brain atau aklul hayawani. Okey. Di mana ajaran Islam dalam bab kita mengurus otak kita ni atau marah kita. Sebab tu bila kita sedih, Islam bukan mengajar kita jadi robot. Betul. Kau tak boleh sedih tak. Tapi kau kena mengurus kesedihan. Jadi macam mana bila sedih sebagai manusia kita akan sedih, maka otak limbik kita ni akan ataupun aklul rohani kita ni akan aktif. Maka ketika itu disuruh untuk kita uruskan. Jangan sampai berlaku amigdala hijack tadi. Jangan sampai berlaku hijack ke reptilian brain ataupun aklul hayawani tadi. Jadi maksudnya dah marah-marah, sebab tu Islam ajar kita untuk ambil wuduk, kan? Kemudian disuruh kita untuk bertenang, disuruh kita kalau berdiri duduk, kalau duduk baring ataupun maknanya zikir supaya memang sedih, memang marah, tapi tak berlaku amigdala hijack. Tak berlaku sampai kita dikuasai oleh reptilian brain. Dan mana syaitan, di mana duduknya bisikan syaitan? Bisikan syaitan duduknya di limbik ni tadi ataupun di aklul rohani tadi. Dia lagi api-apikan kita. Laki kau macam gitu. Kau cakap je jantan tak guna, contoh kan. Maknanya apa kau nak tunggu lagi kan? Maka kita makin panas, berlaku amigdala hijack. Dan berlaku reptilian brain, kita pun jadi reptilia. Kita pun jadi hayawan. Hilang pertimbangan. Betul, kan? So maksudnya Islam ajar kita untuk tenang ketika aktifnya limbik tu. Dan kita kena faham syaitan dia duduk di situ untuk membisikkan. Sebab syaitan ni memang allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia membisik-bisikkan ke hati manusia supaya lagi panas. Supaya seorang tu jadi haiwan. Betul. Kan mengamuk sampai boleh dia berlaku jenayah kadang-kadang tahu. Kan sebab apa? Sebab dia tak ada nak kontrol dan berlaku amigdala hijack itu. Allahu Akbar. Satu perkara yang perlu sama kita faham, bila mana runtuhnya sesebuah institusi perkahwinan ibarat runtuhnya sebuah masjid yang didirikan dengan dasar cinta, bahagia dan juga agama, Ustaz. Dan insyaAllah kita akan kongsikan selepas ni, Ustaz, bagaimana perceraian boleh berlaku. Sebagaimana lembaran macam suhuf juga, lembaran-lembaran yang Ustaz bawakan. InsyaAllah kita akan bicara dengan lebih lanjut. Saudara, biasakan kehidupan normal baharu dakwah. Dan yang Ustaz sampaikan, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih tepat sejam kita bersiaran. Semestinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan. Kita masih lagi berbicara tentang topik fiqh talak. Bagi anda yang ingin menghubungi kami, terus ke talian 1-800-88-1677. Tapi talian ni bukan untuk buat aduan untuk masalah soal kahwin cerai, tetapi soalan untuk topik yang kita bicarakan pada pagi ini. Dan juga boleh terus saja ke laman rasmi Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Dan jangan lupa, bagi yang ingin menghantarkan ataupun mengajukan soalan, pastikan soalan kita itu bernas, tepat, padat dan juga ringkas dan boleh dibaca dengan baik, insya-Allah, untuk paparan skrin khususnya. Dan kita jangan lupa utamakan penggunaan bahasa Melayu dengan betul, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita, Ustaz. Kita nak bicarakan bagaimana perceraian boleh berlaku, Ustaz. Di sebagaimana bukan skrin lah, Ustaz, ni lembaran yang Ustaz bawakan pada hari ini. Sedikit, Ustaz. Okey. Bagaimana perceraian boleh berlaku? Perceraian boleh berlaku dalam lima keadaan. Yang pertamanya, lafaz sukarela. Lafaz sukarela ni iaitu lafaz yang dilafazkan oleh suami, tidak dalam keadaan dipaksa. Okey. Walaupun gurau-gurauan juga jatuh dalam keadaan dipaksa, talak tidak jatuh. Contoh, katakan satu orang datangan, kau mesti ceraikan bini kau, kalau tidak aku bunuh kau. Tak jatuh. Maksudnya sebab lafaz adalah lafaz yang dipaksa, tidak. Okey, yang keduanya dengan jalan fasah. Fasah ni iaitu permohonan ke mahkamah dengan membuktikan bahawa perkahwinan itu memudaratkan. Sebab itu saya nak kongsikan bagi akak-akak. Kalau ini kalau betul kalau itu memudaratkan, macam suami kaki pukul dan sebagainya, buat satu laporan polis. Laporan polis ni boleh digunakan sebagai saksi mahkamah.
Okey, tapi tujuan kaki dia tu adalah maknanya last kali ada untuk rujukan mahkamah syariah. Kan? Jadi bukan rujukan jenayah sebagainya, untuk rujukan mahkamah syariah. Dan buat satu pergi cek doktor. Cek doktor ni juga digunakan sebagai bukti di mahkamah syariah. Betul berlaku mudarat itu dan sebagainya. Lebam dan sebagainya. Saya tak cerita mengenai sivil punya undang-undang. Sebab sivil punya undang-undang jadi mencederakan juga tu ada akta dia. Akta kanun, kesalahan lain pula. ada kesalahan lain tu bagi sivil. Ni kita cerita syariah. Ini maknanya buat laporan polis, buat satu laporan doktor sebagai membuktikan bahawa ada berlaku kecederaan dan sebagainya. Jadi maknanya beda fasah ni dengan membuktikan bahawa perkahwinan itu memudaratkan. Dan juga apa yang boleh diminta untuk fasah ni memudaratkan daripada sudut rohani. Contohnya suami, maaf saya sebut, suami mati pucuk contohnya kan. Maknanya dia tidak berfungsi untuk memberikan nafkah batin kepada isteri. Masalah batin kan. So maksudnya kalau dalam rujukan DSM-5, disorder bagi manusia ni memang ada dipanggil memang ada masalah-masalah kebatinan. Maknanya suami punya alat sulit itu tidak berfungsi. Memang dalam DSM-5 perubatan pun juga ditulis. Kadang-kadang sebab psikologi. Ada juga kadang-kadang sebab kesihatan. Sebab itu tidak semua diam adalah emas. Orang cakap diam tu emas kan? Tak semua. Kalau ada masalah, pergi berubat. Kan banyak dah pakar-pakar sakit tuan. Pergi bincang. Orang bincang sakit tuan kan. Sakit puan, pakai tuan banyak. Pergi bincang. Saya masalah macam gini. Ada ubat-ubat, herbalis boleh membantu bagi maknanya untuk perubatan. Jangan malu nak bercerita. Jangan malu. Kan? Fasah juga boleh diminta jika suami dipenjara. Dipenjara dalam tempoh ada setengah negeri berapa tahun, ada 3 tahun, ada berapa tahun tu maksudnya boleh dimohon untuk fasah. Okey, kemudian bagaimana satu perkahwinan tu boleh terbubar? Yang ketiganya dengan jalan khuluk. Khuluk ni satu istilah, itu tebus talak. Jadi mana suami dah tak boleh dengan isteri tak boleh dengan suami dia, dan isteri mempunyai harta, isteri pun kata, bang, ginilah, saya bayar sekian-sekian ke abang ceraikan saya. Dan maknanya setelah berlaku suami isteri itu membayar beberapa amount ataupun jumlah yang dipersetujui, maka ketika itu mahkamah syariah boleh untuk membubarkan perkahwinan itu dengan jalan khuluk. Khuluk ni iaitu tebus talak. Okey, seterusnya adalah dengan taklik. Okey, jalan taklik ni macam mana? Taklik ni iaitu perkataan ataupun lafaz yang disaksikan sebaik saja habis akad nikah. Maka suami akan menyebutkan, jika saya meninggalkan isteri saya sampai 4 bulan tanpa memberi nafkah sebagainya, maka maknanya diajukan kepada hakim, dibayar, jatuhlah talak. Maknanya dengan taklik. Tapi maknanya juga dirujukkan kepada qadi ataupun hakim mahkamah syariah. Maksudnya jika berlaku taklik, pelanggaran taklik itu. Dan yang terakhir, yang kelima, bagaimana satu perkahwinan itu boleh terbubar, iaitu dengan jalan keputusan mahkamah. Keputusan mahkamah ni macam mana? Contoh dia, mahkamah memutuskan perkahwinan itu tidak sah. Contoh, apa pernah berlaku di Malaysia contohnya? Ada orang yang berkahwin adik-beradik. Maksudnya okey, mak bapak bercerai ni dulu kan. Adik duduk lain, abang duduk lain. Jumpa kat universiti. Kahwin dah ada kes, maknanya dah ada anak, tapi maknanya tahu dia adik-beradik. Maknanya bukan salah suami, bukan salah isteri. Status anak adalah sah. Sebab ketika berkahwin mereka yakin perkahwinan itu sah, maka mahkamah memfarakkan. Ataupun ada juga ketika dia kahwin tu, bini tu, isteri tu bini orang punya. Allah. Okey, bagi ibu kakak ayah saya sekarang, saya nak agak tekankan benda ini. Bagi orang yang berkahwin di luar negara, contoh di Thailand, kan? Di Indonesia, di mana-mana pun. Okey, perkahwinan itu tidak didaftarkan di sistem mahkamah kita. Betul. Di sisi undang-undang yang ada di Malaysia, di sisi undang-undang adalah perkahwinan itu maknanya seorang perempuan itu adalah bujang. Perempuan itu tidak pernah berkahwin di sisi undang-undang, di sisi catatan undang-undang. Tapi kalau betul dia kahwin bukan sindiket, mana perkahwinan itu adalah perkahwinan yang sah, mana dia adalah isteri orang. Betul. Kemudian dia pun buat tak tahu, kan, maknanya dah berkahwin, betul bergaduh buat tak tahu apa semua kan. Dia isteri itu pula tak pergi ke Thailand ke Indonesia ke mana-mana untuk meminta perintah perkahwinan itu dibubarkan.
tiba-tiba kenal satu orang kahwin Kahwin dan pula. benar dia berlaku kat Malaysia. Maknanya kahwin rupanya isteri orang. Allah. Lepas tu baru suami dia datang. Sebenarnya ni isteri saya lagi ni. Allah. Maka ada dua isu di situ. Maksudnya maknanya satu akan ada satu perbicaraan mengenai sah tak kahwin yang lepas. Kemudian yang kedua mahkamah farakkan dulu, pisahkan dulu. Kan? Dan juga ada yang berkahwin dalam keadaan edah. Sama juga. Berkahwin luar negara, kemudian buat tak tahu tapi dalam keadaan edah. Maka keputusan mahkamah untuk memisahkan. Antara lain apa keputusan mahkamah? Antara lain suami hilang. Hilang daripada radar. Allah. Okey, tapi bahasanya betul maksudnya hilang memang tak tahu. Contohnya suami hilang tak tahu ke mana. Entah hidupkah, entah matikah. Dalam satu tempoh isteri boleh minta ke mahkamah untuk mengisytiharkan bahawa suami itu meninggal sebab dan untuk implikasi bahawa perkahwinan itu dibubarkanlah suami dah meninggal. Tak tahu meninggal ke tak, tapi minta hakim mahkamah syariah. Jadi ada beberapa tempoh. Kan maka mahkamah syariah berkata okeylah dah 10 tahun ni maka kita anggap dia meninggal. Maka terbubar perkahwinan, edah dia kahwin lain. Elok dia kahwin lain, suami balik pula. Tapi macam mana? Sebab mahkamah syariah telah memutuskan perkahwinan itu telah dibubarkan. Sebab memang hilang. Betul. Dan ini berlaku contoh macam yang kes jatuh kapal terbang. Kan? Maksudnya status tak tahu. Betul. Mayat tak jumpa. Tapi kita mengandaikan ataupun mahkamah syariah mengandaikan okey dah meninggal. Buat satu keputusan meninggal, maka perkahwinan itu maknanya terbubar. Kan? Jadi maknanya itu antara dia. Okey, antara lain apa? Antara lain adalah contoh macam mahkamah boleh keputusan mahkamah, contoh macam hakam. Hakam ni suami tak langgar taklid. Suami tidak menunjukkan apa-apa alasan dia menganiaya isteri dia. Mana untuk fasah tak boleh. Tapi tak boleh memang tak boleh jumpa. Jumpa je bergaduh. Bergaduh je jumpa. Tak boleh. Tak boleh kan. Mesti api ya. Jadi maknanya mahkamah syariah akan melantik hakam. Hakam bagi pihak suami, hakam bagi pihak isteri. Hakam-hakam ni berbincang. Betul. Dan akhirnya hakam dia memberi maknanya boleh sampai menasihati mahkamah untuk menjatuhkan atau hakam tu boleh untuk dibenarkan kalau dengan lafaz-lafaz dia ada cara-cara, ada kaedah dia untuk membubarkan perkahwinan tu. Jadi maknanya ini antara 5 kenapa perceraian boleh berlaku dan kenapa boleh terbubarnya sesuatu perkahwinan itu kan. So jadi please kita fahamlah. So maksudnya memang kita mengharapkan sampai ke anak cucu dan sampai ke syurga. Tapi kadang-kadang ada orang yang memang jodoh setara itu kan. Tu kita tengok macam mana cara Islam memberi jalan keluar kepada orang yang memang tak boleh dah nak untuk bersama dalam keadaan rumah tangga yang akhirnya memudaratkan. Wallahu a'lam. Ibarat kata pepatah, ibarat menarik rambut dalam tepung. Tepung tidak berselerak, rambut tidak terputus. Jadi mudah-mudahan kita buatlah putusan sehabis baik, mudah-mudahan tidak memberikan kemudaratan walau kepada sesiapa pun, khususnya kepada anak-anak kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan berikutnya Ustaz, kalau boleh kita raikan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita yang bertanya. Kak Sabah, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah jatuh talak seseorang isteri itu sekiranya suami melafazkan cerai tanpa duduk semeja dengan isterinya? Sebagai contoh, suami hanya berpesan melalui kawan, tolong beritahu kepada isteri bahawa saya telah menceraikannya. Dan pada saat ini juga, dia, yakni isterinya itu, boleh berkahwin dengan orang lain. Adakah lafaz seperti ini bermakna suami telah menjatuhkan talak 3 kepada isterinya? Mohon perkongsian ilmu. Terima kasih. Ini nampak macam gurau pun jadi betul juga Ustaz. Ini satu situasi yang berlaku. Dari soalan ni saya boleh kita boleh maknanya tengok ataupun highlightkan 2 benda. Yang pertama sekali soal hukum jatuh ataupun tidak. Kalau dia berpesan kepada kawan dia, baik isteri dia dengan lafaz yang demikian. Betul. Lafaz tu kita panggil lafaz soreh. So dia balik kepada lafaz yang suami ucapkan. Kalau memang pesan kat isteri aku kata seorang tu berkata, pesan pada isteri aku telah menceraikan dia. Lafaz tu lafaz soreh. Lain kalau cakap dalam pesan kat isteri dia balik dah rumah bapak dia, aku malas nak fikir kat dia. Itu lafaz kinayah. Maknanya lafaz yang perlu ditafsirkan. Tapi kalau lafaz dia lafaz yang soreh, maka jatuh talak. Maknanya talak tu jatuh. Cara soal hukum jatuh. Cara kena tak kena. Prosedur seterusnya bawa ke mahkamah syariah untuk dicatatkan dan ada denda sebab maknanya bercerai di luar mahkamah. Okey, yang keduanya adalah maknanya lafaz ini jatuh tak talak 3 ataupun tidak. Di sini tidak nampak suami melafazkan talak 3. Jadi maknanya lafaz tu lafaz soreh, walaupun dipesan pada kawan, walaupun tak duduk semeja dengan isteri, lafaz tu jatuh dengan talak 1.
Tapi apapun, rujuk pada mahkamah syariah, dan sebab mahkamah syariah lah yang akan menentukan keadaan satu perkahwinan kita. Wallahualam. Allah Akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan ada yang bertanya di WhatsApp saya Ustaz tentang suami yang tidak mahu menunaikan nafkah batin kepada isteri atas alasan tidak mencintai isterinya. Apakah tindakan yang sewajarnya dilakukan oleh si isteri? Okey. Sama juga kadang-kadang kan kita agak malu nak bercakap pada soal-soal benda-benda batin ini kan. Tapi okey. Kehendak nafsu isteri ataupun suami dia tak sama tau. Orang ni dia tak sama kan. Dia bukan ada tanda kat dahi 5 bar. 5 bar dia bukan ada. Senang nak tahu tak? Senang nak tahu. Akad nikah kan. 3 bar je. 3 bar. Dia macam bateri telefon. Bateri telefon. 1 bar je. 1 bar je. Tak tahu. Ada orang yang tengok tanyalah ustaz mengantuk. Oi, tak habis semangat dia lain. Ada tengok macam tu. Tengok ustaz mengantuk je kan. Jadi maknanya tak tahu. Sama juga suami, sama juga isteri. Betul. Ada orang yang memang dia tak seimbang. Isteri dia bar 5. Suami dia bar 2. Dia agak tak seimbang. Okey. Jadi apabila suami tidak dapat melayan suami isteri sampai jatuh kepada sakit, mati pucuk dan sebagainya, maka isteri boleh mohon ke mahkamah syariah. Tapi agak malu sikit nak sebut, tapi itu hak seseorang. Ataupun suami dah tak mau melayan dah, dia cakap dah aku malah lah macam tak rasa cinta tak ada lah. Itu yang balik pada Quran. Kalau dah tak ada hati, tak sayang, sama ada nak imsak, nak pegang dengan baik, baiki balik kasih sayang, bina balik, benda tu kan boleh dibina, kan? Ataupun lepaskan dengan cara baik. Jangan seksa, apa nama keadaan demikian, jangan gantung tak bertali. Selesaikan dengan cara yang baik. Jadi maknanya dengan dan menyelesaikan dengan cara yang baik itu juga pahala. Tidak menganiayai, tidak berlaku fitnah, tidak berlaku pemusuhan, dengan baik. Seperti mana kita jumpa dengan baik, selesaikan dengan baik. Allahuakbar. Ketidakbahagiaan seseorang suami dan juga isteri itu bukan boleh disorokkan. Seandainya dibiarkan dalam keadaan tidak ada jalan penyelesaian, maka dibimbangi Ustaz berlaku perkara yang memudaratkan. Jadi jumpalah pihak yang boleh memberikan bantuan, pihak berautoriti. Mudah-mudahan ada jalan keluar kepada setiap masalah yang dilalui insya-Allah. Dan berikutnya Ustaz, kalau boleh kita raikan lagi soalan menerusi sahabat kita yang namanya saya kurang jelas di sini, tetapi Muhammad Hafiz Zulkifli di Facebook. Dia menggunakan tulisan Jawi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Da'i, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah hukum jika seorang suami melafazkan cerai ketika isterinya sedang hamil? Dan yang kedua, jatuhkan talak jika seorang suami itu hanya terlintas di dalam hati atau hanya berniat dalam hati ingin melepaskan isterinya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih, biar tahu jangan keliru. Allahu Akbar. Ditelan mati emak, di luar mati bapa. Ustaz, itulah hakikat yang mungkin dilalui oleh orang tersebut. Jawapan kepada soalan. Okey, soalan pertama, ketika isteri sedang hamil, apa boleh atau jatuh tak sudah jatuh talak jatuh Cuma status suami menceraikan isteri dalam keadaan hamil dipanggil bid'ah. Bid'ah itu maknanya bukan sunnah, dengan cara yang cara jalan tak betul. Okey, lafaz jatuh, cara tak betul. Cara tak betul maksudnya isteri tengah haid, bid'ah, maknanya lafaz jatuh, cara tak betul. Yang keduanya, kalau niat ke hati saja tak jatuh, sebab dia perlu lafaz dan juga niat. Sebab tu ada orang kadang-kadang diuji dengan hati yang was-was. Ini orang yang ujian ni ada ujian yang zahir, nampak susah kan, sakit. Ada dipanggil ujian hati tau. Betul. Ujian hati ni, hati tu bercakap-cakap. Ada orang ujian hati dia, ujian keimanan. Betul ke Tuhan ni? Betul ke Allah? Betul ke Nabi ni? Ada hati. Ada kadang-kadang bab keluargaan. Betul. Aku cerai ni. Jadi dia rasa penat dan dia rasa macam, jatuh tak? Nak dekat cerai tu macam, nanti jatuh pula macam mana? Selagi mana tak lafaz, maka tak jatuh. Okey, dia teragak-agak, lafaz ke tak? Lafaz ke tak? Balik kepada asal apa tak lafaz. Ini untuk orang was-wasan. Aku cakap tak aku cakap ke bini aku? Aku cakap. Okey, mana was-was, balik pada asas. Asal apa? Asas lafaz tak berlaku, maknanya tak ada berlaku. Ini untuk orang yang was-was. Jadi maknanya cara nak kita nak faham. Maknanya kalau was-was, apa yang berlaku, jatuh ke tak? Tak ada kita balik pada asal, lafaz tidak berlaku pada mereka. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Itu antara perkara yang dapat kita kongsikan. Mudah-mudahan jelas untuk siaran topik kita pada pagi ini. Fiqh talak. Ustaz, banyak lagi yang akan kita bicarakan. Tadi pun Ustaz dah panjang lebar menyebutkan bagaimana perceraian boleh berlaku, dasarnya ataupun asasnya. 5 ni Ustaz.
banyak lagi yang akan kita kongsikan. Kita akan tamat siaran di TV3, kita akan sambung lanjutan 30 minit di TV9. Saudara, biasakan kehidupan normal baru dakwah. Tanyalah Ustaz, sampaikan biar tahu, jangan keliru. Kembali bergabung di TV9 selepas ini. Alhamdulillah. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Lanjutan 30 minit siaran di TV9. Terima kasih kepada para penonton yang masih lagi terus setia bersama dengan kami. Alhamdulillah. Bagi anda yang mengikuti kami, sama ada di TV3 sebentar tadi, ataupun di TV9, ataupun menerusi siaran rasmi di Facebook Tanyalah Ustaz, kita mohon jasa baik untuk kongsi-kongsikan, sebarluaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah terus hubungi kami menerusi talian bebas tol 1-800-88-1677 atau terus sahaja tinggalkan soalan anda menerusi komen di laman Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Ustaz, kita masih lagi berbicara tentang fiqh talak, dan para penonton telah pun beberapa soalan kita raikan walaupun dalam masa yang agak terhad. Ustaz, kita nak sambung lagi perbicaraan topik kita dalam bab fiqh talak ini dengan kita teruskan dengan slide, bukan slide lah, lembaran yang berikutnya Ustaz, iaitu tentang hak-hak wanita selepas perceraian. Sedikit pada Ustaz. Okey, so jadi ada 6 perkara hak wanita selepas perceraian yang bagi akak-akak, ibu-ibu yang mungkin diuji dengan cerai dan sebagainya. Okey, jadi yang pertamanya nafkah tertunggak. Jadi maknanya seorang perempuan dia boleh mohon untuk nafkah tertunggak jika ketika tempoh perkahwinan ada nafkah-nafkah yang tidak maknanya dibayarlah. Yang keduanya nafkah iddah. Nafkah iddah ni dalam tempoh iddah, maknanya suami kena bagi nafkah pada isteri. Makan, pakaian, tempat tinggal, jadi itu hak isteri untuk mendapat nafkah iddah. Okey. Yang ketiganya mut'ah. Mut'ah ni iaitu sagu hati perceraian. Maknanya bahasa dia kalau dia apa sagu hati tak, maknanya ada peruntukan Islam untuk bagi pada isteri supaya isteri itu dapat memulakan kehidupan yang baru dia. Berapa jumlah dia? Permohonan isteri kepada pihak mahkamah dan mahkamah meluluskan, kan? Kemudian yang keempatnya harta sepencarian. Harta sepencarian ni ada harta yang terbit dalam tempoh perkahwinan. Satu. Kemudian apakah sumbangan isteri terhadap harta itu secara langsung ataupun tak langsung, kan? Yang ketiganya ketika nak mohon harta sepencarian, mahkamah akan melihat juga maknanya kemampuan suami ketika itu. Semua harta sepencarian. Jadi harta-harta yang lahir sebelum perkahwinan bukan harta sepencarian. Yang tempoh perkahwinan dan sumbangan isteri pada harta itu, dan juga maknanya untuk kemampuan, kan? Kemudian yang kelimanya nature ataupun dia punya pertama sekali hak penjagaan anak dia akan bagi pada isteri. Kan? Sebab memang orang perempuan ni dia lebih sempurna menjaga anak, kecuali dapat dibuktikan bahawa isteri itu jahat, isteri itu tak boleh jaga anak, dia boleh dibuktikan di mahkamah syariah. Tapi biasanya akan terus dibagi kepada isteri bagi hak penjagaan. Dan yang keenamnya nafkah anak. Nafkah anak dia akan lalu melalui isteri. Biasanya maksudnya ada ini benda yang perlu ditunaikan bagi orang lelaki jika berlaku satu perceraian. Sebab tu maknanya bercerai itu bukan satu benda yang mudah sebagainya. Ada hak yang perlu ditunaikan. Sebab itu balik-balik pada hadis yang saya sebut pada awal lagi, abghadul halal indallah at-talaq. Talak tu adalah benda yang dibolehkan, halal, tapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah berlaku pembohongan, perceraian, kezaliman, pemusuhan, benda-benda demikian. Pemusuhan, hak jaga anak, suami dah sakit hati si dapat anak, kemudian nanti tak bagi nafkah ke anak, kan? So sakit hati bercerai, tak nak putuskan nafkah iddah, nafkah tertunggak, nafkah anak pun tak diuruskan. Jadi benda-benda demikian. So balik-balik pada tauhid, kita hidup di dunia ini hanya sementara. Betul, Ustaz. Ada benda yang Allah akan tengok dan Allah akan persoalkan di akhirat besok. So tunaikan tanggungjawab kita. Dan siapa yang menunaikan tanggungjawab sebenarnya maknanya dia benda itu dia takkan rugi, takkan miskin, takkan susah. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala bagi rezeki pada seorang itu dengan dua jalan. Satu keperluan dia, yang kedua hak yang ditunaikan. Betul.
dia tunaikan hak, Allah akan murahkan rezeki lagi. Wallahu a'lam. Kadang-kadang kita nampak sedekah kepada orang luar, bantu kan, ada orang susah bagi makan, rupanya ada lagi hak yang perlu kita utamakan, antaranya nafkah kepada anak kita yang kita pisah dengan mak dia, tapi anak kita tu masih anak kita. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi perlu yang mana kita utamakan, perlu kita utamakan, Ustaz, insya-Allah. Dan berikutnya Ustaz, ada yang meminta nasihat sikit kepada Ustaz tentang ialah kita duduk dalam masalah belenggu pandemik COVID-19 dalam keadaan kita masih lagi Perintah Kawalan Pergerakan, dan masalah ekonomi yang saya kira berlaku bukan sekadar kepada satu dua buah keluarga, bahkan ramai yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Dan realitinya apa yang berlaku, Ustaz? Ada yang isteri menanggung suami makan pakai dan sebagainya, dan sehingga mengakibatkan tekanan yang berlaku dalam rumah tangga, dan ada juga yang suami tidak turun tangan membantu isteri menjaga anak dan sebagainya, hanya kata apa, cuci kaki dalam istilahnya. Begitulah Ustaz. Sedikit nasihat daripada Ustaz. Okey. Bagi pandemik ini bila berlaku masalah ekonomi secara global, ada yang suami diberhentikan kerja, kan, isteri yang menafkahi suami sekarang ini. Jika sekarang ini ibu-ibu, kakak-kakak, ayah-ayah, abang saya sekalian, kan, kalau isteri yang menafkahi suami, dua pilihan dia bagi suami. Dua saja pilihan dia. Pilihan pertama apa dia? Ambil tangan isteri. Bawa tempat paling romantik sekali. Longkang tepi rumah. Astagfirullah. Sebab tak ada tempat lain. Buat muka welfare, muka kesian, Muka welfare. minta halal. Itu pilihan pertamanya, minta halal. Okay, sekarang saya memang tak ada kerja, contoh, dan tak ada kemampuan, saya minta halal bagi awak apa menafkahi rumah apa semua. Minta lafaz sangat penting. Jangan buat tak tahu. Itu yang berlaku masalah kemudian. Mungkit-mengungkit, buat tak tahu sebagainya. Pertama, lafazkan lafaz halal. Yang kedua pilihannya apa? Lafaz hutang. Lafaz hutang. Sebab itu tanggungjawab suami. Betul. Suami tak mampu, isteri yang menafkahi. Maka suami kata, saya hutang, nanti saya akan bayar balik. Sebab apa? Kalau kita berhutang, ikut hadis Abu Dawud, kalau seorang itu berhutang dan dia bercita-cita menunaikan hutang dia, maka Allah akan bagi rezeki dia untuk menunaikan hutang. Betul. Jadi maknanya lafaz hutang. Okey, kira apa, nanti saya akan bagi balik. Okey, kenapa benda ni penting? Lafaz ni penting. Yang pertama sekali, sampai satu tahap, katakan suami nanti ada kemampuan. Betul. Sedangkan dia ada kemampuan waktu tu, takut dia jadi sombong, dilupa 5 tahun sebelum ni, waktu Covid ni apa semua ni, isteri yang menafkahi dia. Ini dia dah ada kemampuan, dia dah fikir dah tengok orang lain pula. Allah. Isteri tu jadi susut badan dia, sebab apa? Menafkahi dia lah waktu 5 tahun tu. Makan hati tak? Makan hati tu kan. Berulang jantung. jadi maknanya, apabila lepas hutang dia faham, oh aku dah kaya balik contohnya. Betul. Oh ada hutang yang perlu ditunaikan. Dia taklah dia rasa dia mampu kan untuk apa langkah seterusnya dan sebagainya. Maksudnya maknanya lafaz hutang itu yang penting sekali. Jadi dua benda tu. Jadi mungkin kita rasa macam malulah, beratlah, tapi sangat penting untuk kita lafazkan daripada awal supaya syaitan tak mengganggu hati antara suami ataupun isteri. Allahu Akbar. Mudah-mudahan memberi satu penjelasan kepada kita yang terbaik, dan buatlah keputusan yang terbaik. Dia kata gunalah bahasa yang terbaik, qaulan sadida, qaulan karima, qaulan ma'rufa. Dan isteri kita pun manusia juga, Ustaz. Kena lembut hati dia kalau kena dengan cara dan juga kaedahnya, Ustaz. Ini terpakai untuk orang yang dah berkahwin, Ustaz. Yang belum berkahwin jangan cuba-cuba benda ni, Ustaz, insya-Allah. Dan berikutnya, Ustaz, kalau boleh kita raikan lagi soalan menerusi sahabat kita di Facebook yang bertanya, Enrin. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apakah hukum isteri yang kedua meminta cerai kepada suami kerana merasa suami tidak berlaku adil dalam melibatkan nafkah dan juga giliran? Mohon penjelasan Ustaz. Semoga kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Okey, kalau kita atau seseorang kalau seseorang merasakan ada berlaku kemudaratan dalam perkahwinan. Betul. Jadi maknanya giliran tak adil apa semua. Adil soal lain. Betul. Kemudaratan soal lain. Kalau berlaku dia rasa kemudaratan dalam perkahwinan dia boleh minta ke mahkamah syarah fasah. Betul. Dan mahkamah bila menimbangkan berlakunya fasah dan dibuktikan, sebab orang ni kan dia tak suka, dia boleh buat tuduhan macam-macam. Banyak cerita. Okey, mahkamah syariah dia straightforward. Betul. Dia punya dia berjelas dia punya cara penghakiman. Betul. Maknanya datangkan saksi, datangkan bukti, maka sesuai dengan syarak, maka boleh dibubarkan perkahwinan itu. So boleh mohon sebagai fasah. Kan? Boleh cuba boleh mohon. Tapi jangan nak minta ke apa semua kita kasih, sebab apabila kita sebut adil,
Betul. Adil, orang rasa macam keadilan ataupun adil atau suami isteri dan sebagainya, dia berkait dengan perasaan yang kata, Betul. aku rasa tak cukup lah. Benda tak cukup ni, sampai bila kau rasa tak cukup? Betul, Ustaz. Dia kata tak cukup lah, orang lain dapat lebih. Dia tak, itu suami punya pertimbangan. Betul. Maksudnya okey, pertimbangan isteri boleh cakap apa saja, orang keliling boleh cakap apa saja, tapi dia atas nama Allah, dia tahu apa yang dia Betul. buat sebaik mungkin. Tanpa ada bias untuk menzalimi pihak-pihak isteri. Allah. Yang difikirkan perlulah, Ustaz. Yang difikirkan perlu. Betul, Ustaz. Dia guna apa dia panggil, akal yang waras. Akal Dan yang waras, yalah, kalau pertimbangan kita yang faham waras. dari sudut dimensi ataupun definisi sebenar adilnya juga, dia punya penilaian yang berbeza dari sudut isteri, dari sudut suami. Jadi perkara itu perlu diselesaikan dengan jalan baik, insya-Allah. Dan banyak lagi, Ustaz, akan kita bicarakan dalam fiqh talak. Panas ni, Ustaz. Kita nak berehat seketika, kembali bergabung selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan tiru. Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Ibu-ibu, ayah-ayah, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita terus memperbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita semua berada dalam kalangan mereka-mereka yang mendapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ahli syafaati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan Ustaz, kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad bin Abdul Alamin. Kita berbicara tentang fiqh talak, Ustaz. Kita nak sambung walaupun di minit-minit terakhir ni, Ustaz. Banyak soalan-soalan yang masih lagi masuk pada kita, dan kita mengharapkan mungkin kalau tidak dijawab persoalan-persoalan sahabat kita yang bertanya, mudah-mudahan mereka merujuk kepada pihak yang berautoriti, rujuk kepada pihak Jabatan Agama khususnya, mereka yang boleh membantu kita. Jangan kita luahkan di tempat yang tidak sepatutnya, yang akhirnya boleh memberikan satu kemudaratan kepada ramai pihak, termasuklah diri kita sendiri, insya-Allah. Dan Ustaz, soalan daripada sahabat kita yang bertanya tentang masalah perceraian yang berlaku di usia emas ni, Ustaz. Terkadang ialah bila dapat, minta maaf sebut, duit pencen ni, kadang-kadang ni kita punya nafsu kita ni banyak benda yang kita nak, tetapi ialah bila berlakunya keadaan sedemikian, Allah Subhanahu Wa Taala menguji. Dan ada juga dalam keadaan suami isteri ni bila meningkat usianya, tinggal ataupun tidur berasingan dengan pasangan. Jadi mungkin ada nasihat kepada mereka ataupun yang terlibat seperti ini. Okey, warga emas, tidur berasingan. Kalau kebetulan kedua-duanya, maaf saya sebut, bar dia tu rendah. Yang ni dah tinggal satu, ini tinggal satu. Ada kosong-kosong. Memang tak ada masalah lah ceritanya. Okey. Masalahnya ada apabila isteri bar tinggal satu, suami masih 5. Allah Akbar. Jadi ini yang berlaku masalah. Cergas ke? Masih cergas kan. Ini memang berlaku masalah. Jadi maksudnya, jadi okey, memang kadang-kadang seorang tu sakit hati. Betul. Maksudnya suami dapat pencen menggatal pula kan, contoh. Tapi kita pergi pada realistik. Kalau kita pun layan suami pun dah tak boleh. Betul. Dan kita tak nak berubat. Ada juga orang kadang dia tahu benda tu, aku tak macam tak boleh layan suami. Maaf saya sebut. Dalam istilah perubatan Melayu ada sebut sebagai, bagi lelaki mati pucuk, bagi perempuan bagi mati putih. Mati putih, Ustaz. Okey, dan dalam DSM-5, DSM-5 ni rujukan bagi sekretari psikologi,
ada 2 jilid, juga dibincangkan benda ni sebenarnya. Maknanya wujudnya perempuan yang tidak bernafsu kepada suami dia. Dia bukan kita cakap alah perbuatan Melayu ya je. Dikaji juga oleh perbuatan-perbuatan moden dalam keadaan demikian. Jadi saya nak gunakan istilah bahasa Melayu kita. Kalau satu orang perempuan tu mati putik contohnya, dan dia memang tidak bernafsu, sedangkan suaminya masih lagi berkehendak. Pergi berubat kak, ibu pergi berubat. Orang Melayu kita banyak, berurut boleh, ada herba-herba boleh, jumpa psikiatris boleh, jumpa perubatan moden boleh. Janji nak usahakan. Ikhtiar tu ada. Ikhtiar tu ada. Sama juga suami. Kan? Mana ikhtiar tu ada. Jangan dia buat tak tahu. Tak buat tak tahu tu apabila suami pun ada duit, suami pun ada orang melayan dekat luar pula. Takut kalau dia kahwin, minta izin mahkamah untuk berkahwin lebih, maknanya selesai daripada sudut tu, takut kahwin pun tak nak fikir, maka berlaku maksiat-maksiat yang ada juga sumbangan daripada isteri yang tak layan suami itu. Dosa masing-masing. Kita tak cakap sebab aku buat jahat ni sebab isteri aku tak layan, tak, dosa masing-masing. Cumanya kita nak tengok dari sudut sumbangan, kenapa boleh jadi demikian. Kita cuba nak memahami kenapa boleh jadi demikian. Jadi bagi akak-akak di usia tua, kalau tengok suami kita tu memang kena bar tinggi, kena berubatlah. Macam saya sebut tadi, tidak semua diam itu emas. Betul. Dan suami pun bantu juga. Kadang-kadang ada isteri yang dia tak perasan dia tu sakit. Dia bersudut demikian, bantu juga. Bawa, belikan, peruntukkan duit pencen tu untuk isteri berhias. Untuk isi belikan baju cantik-cantik. Kita tengok orang luar pakai baju cantik, bini kita tak nak belikan baju cantik. Allahu Akbar. Maksudnya nak belanja orang sana, belanja orang sini, isteri tu tak nak dibelikan. Jadi 40 belikan tahun berpakaian yang sama je. Pakaian sama. Maksudnya isteri dah kebetulan isteri pun malah nak berhias. Jadi maknanya suami pula tak mau nak guide isteri apa yang dia suka. Dia suka tengok perempuan sana, perempuan sini, perempuan kurus, perempuan badan isteri boleh juga. Kita peruntukkan awak pergi. Melaburlah sikit. Melaburlah sikit. Jadi mana untuk kebaikan rumah tangga. Dan anak isteri akan dapat satu role model, contoh. Tengok atuk kita, maknanya masih lagi walaupun dah tua tak boleh sama-sama. Pegang tangan jalan ke masjid, masya-Allah. Jogging sama-sama, jaga kesihatan sama-sama. Sama-sama. Kan jadi contoh pada anak, pada cucu kita. Contoh ni kan kalau benda tu jadi baik, kan kita juga boleh pahala dia sebagai memberi contoh kepada orang lain. Allah. Ustaz tak marah Ustaz, ni nasihat je Ustaz. Allahu Akbar. Bab kata Allahyarham Tan Sri Pramli, saya bukan marah, nasihat Ustaz. Allah. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama hadam apa yang disampaikan oleh yang bagus Ustaz, dan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Nampak seperti humor, kelakar, tapi itulah realiti yang perlu sama-sama kita fahami. Dan berikutnya Ustaz, kalau boleh kita raikan lagi soalan menerusi sahabat kita di Facebook, Ram Desaru. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya, adakah hukum talak dituntut bagi pasangan yang bermasalah dalam rumah tangga? Apakah peranan suami sebagai pemimpin kepada isteri agar terselamat dari mentalak isterinya apabila berlaku sedikit perselisihan faham, sedangkan lidah lagi tergigit? Ini kan pula suami isteri. Ustaz, mohon penjelasan Ustaz. Saya pernah satu hari buat kursus rumah tangga. Jadi saya kata sabarlah ya. Sedangkan lidah lagi tergigit, apatah lagi suami isteri. Patut ada satu orang, Ustaz, betul Ustaz, sedangkan lidah lagi tergigit. Tapi kami ni isteri-isteri Ustaz, kami nak jadi gigi Ustaz. Dia suami jadi lidah. Allahu Akbar. Allah. Dia nak menggigit. Allah. Jadi pemangsa pula Ustaz. Allahu Akbar. Okey. Ibu kakak tuan-tuan muslim sekalian. Apabila kita melihat sebuah rumah tangga yang bahagia, sebenarnya kita sedang melihat seseorang sedang berkorban untuk rumah tangga. Allahu Akbar. Kan? Percayalah cakap saya. Kalau dekat kita hari ini, diumumkan rumah tangga bahagia 2020. Anugerah kan. Cuma contoh, rumah tangga misali. Kita sedang melihat seseorang sedang berkorban untuk rumah tangga itu. Sama ada suami ataupun isteri. Betul. Jadi kadang-kadang suami, rumah tangga dia bahagia lah, bagus apa semua. Suami berkorban, dia tak nak cakap, dia tak nak bergaduh. Maknanya malah nak panjang-panjangkan benda. Betul. Ada kadang-kadang isteri. Bagi siapa yang berkorban untuk rumah tangga, ketahuilah setiap saat hidup dia itu penuh dengan pahala. Betul. Tidak ada rugi orang yang berkorban untuk kebaikan. Kadang-kadang kita cakap macam aku je buat baik, suami tak buat baik. Tak. Allah akan balas balik di dunia. Sebab Islam agama dunia akhirat. Betul. Bukan agama akhirat semata-mata. Bukan agama dunia semata-mata. Di dunia lagi Allah akan balas kebaikan itu. Maka Allah bagi kita kesihatan. Betul. Kita rasa macam menderita kita, tapi Allah bagi kesihatan. Alhamdulillah. Betul. Kita rasa macam menderita, tapi rezeki kita murah. Jadi mana Allah balas di dunia lagi. Dan juga akhirat lebih-lebih lagi lah. Sebab itu, ibu-ibu, kakak, ayah-ayah saya sekalian, belajar untuk berkorban.
dalam rumah tangga. Rumah tangga didirikan bukan daripada apa yang kita dapat. Allah. Rumah tangga didirikan dengan apa yang kita berikan. Allah. Sama ada pemberian itu yang wajib ataupun ihsan. Kita melepaskan hak-hak kita. Sekali lagi saya ulang, biar kita faham. Rumah tangga didirikan bukan dengan apa yang kita dapat. Dia didirikan dengan apa yang kita beri. Apa yang kita beri. So maksudnya, berkorbanlah, belajar untuk berkorban. Dan mudah-mudahan, benda yang paling menggembirakan kita bangsa manusia. Paling menggembirakan kita bangsa manusia. Antaranya, Allah sebut dalam Quran, kita masuk syurga. Satu keluarga masuk syurga. Allahu Akbar. Suami masuk syurga, isteri masuk syurga, anak-anak masuk syurga, cucu masuk syurga. Allah sebut dalam Quran, "Amma man utiya kitabahu biyamini." Orang yang diberi kitab dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, dihisab dengan hisab yang ringan, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan akan dikembalikan kepada ahli keluarganya dalam keadaan gembira, bahagia. Quran sebut antara benda yang paling menggembirakan bangsa manusia antaranya adalah masuk syurga. Satu keluarga masuk syurga. Mudah-mudahan Allah kurniakan saya dari anak dan seluruh yang menonton pada hari ini keluarga yang bahagia sampai ke syurga. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan kebahagiaan yang paling besar bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat seramai mungkin dapat selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama menggalas tanggungjawab yang dipikul, yang diamanahkan kepada kita oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyeru ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Insya-Allah, mudah-mudahan. Dan berikutnya Ustaz, soalan daripada sahabat kita di Facebook juga, Romli Ali, yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah implikasi, yakni kesan sesuatu perceraian itu setelah jatuhnya talak terhadap sesebuah rumah tangga, terutamanya kepada mereka yang mempunyai ramai anak? Sekian, terima kasih. Mohon pencerahan Ustaz. Allahu Akbar Ustaz. Okey, berlaku perceraian seperti mana saya sebut tadi, 6 benda, 6 hak. Antaranya bagian anak-anak, penjagaan anak-anak akan dibagi pada isteri kecuali dibuktikan isteri itu tak boleh menjaga anak ataupun menzalimi. So ini benda ibu-ibu kakak boleh salinkan, boleh screenshot. Maknanya tangkap layar. Tangkap layar bagi 6 benda yang ibu-ibu kakak dapat. Ada hak seorang isteri yang bila bercerai. Okey, cuma satu benda yang mungkin saya nak tambahkan. Bagi bercerai mati. Okey, bercerai mati, akak-akak, ibu-ibu, suami meninggal, sebelum isytihar harta itu sebagai faraid, buat pengisytiharaan dulu sebagai harta pencarian. Sebab isteri kalau ada anak, portion dia kecil. Betul. Habis rumah yang mak ni duduk macam mana, bagi anak-anak jual pula tu kan. Terutamanya anak-anak dapat hantu, dapat menantu. Menantu tu macam hantu. Contoh kan? Tak boleh ngam dengan mak mertua dia. Habis macam mana? Okey, jadi kalau bercerai meninggal, bercerai mati, sebelum pengagihan harta sebagai harta faraid, buat isytihar harta sepencarian dulu. Ibu-ibu kakak memang itu ada hak ibu-ibu kakak. Mungkin lebih 50% dibagi dulu pada isteri. Baki 50% baru faraid. Yang dalam faraid itu ada lagi hak isteri itu. Ada lagi hak mak tu. Jadi maknanya taklah kata, oh saya dah duduk mana, dah agihkan harta faraid kan, dia saya kena halal di rumah. Hilang punca. Tak. Jadi maknanya begitu. Begitu juga dengan orang yang berkahwin, 2 atau 3 dan seterusnya. Maksudnya isteri pertama mungkin rasa macam dia teraniaya dan sebagainya, boleh dia mohon permohonan pengisytiharan harta sepencarian. So, maksudnya memang sebab harta sepencarian adalah harta yang terbit daripada tempoh perkahwinan. Maksudnya dia boleh mohon. Jadi taklah dia kata, oi, nanti kalau suami ni kahwin lain nanti bini seterusnya nanti mintalah harta banyak-banyak apa semua. Tak, jelas dulu. Okey, ni harta sepencarian ni hak awak sebagai isteri pertama. Yang kedua, bangunkan yang sebagai yang kedua. Maksudnya jelas. Tak perlu bimbang. Tak perlu bimbang benda tu. Cuma kita kena tahu dan faham saja benda ni, hak ni ada kat kita tu. Kan? Jadi maknanya dan mungkin apa yang saya nak kongsikan juga adalah, okey, ketika kita kecil, yang jaga kita mak ayah kita. Dia tegur kita. Ketika kita bersama isteri kita, suami kita, yang tegur kita mak ayah kita. Betul. Ketika kita bersendirian, yang tegur kita adalah iman kita. Lepas tu bagi warga emas contohnya kan. Isteri tak nak layan dan sebagainya. Dan yang tegur kita adalah iman kita, tegur kita. Betul. Untuk stop kita daripada berlaku benda tak baik di luar sana. Dapat duit pencen,
dapat duit EPF dah keluar. Betul. Rasa apa nama banyak duit dah. Isteri pula dah merosot tinggal satu. Allah Akbar. Sibuk dengan anak cucu. Iman kita akan menegur kita. Betul. Kalau tak kita, di luar ni dengan ramai orang perempuan-perempuan yang lain yang macam-macam hal yang menggoda dan sebagainya. Duniawi, Ustaz. Itu belum lagi Allah. kawan-kawan WhatsApp satu sekolah Allah yang Akbar. sekolah rendah. Reunion dan sebagainya. Reunion apa bukan yang share benda-benda lucah. Allah Akbar. Merangsang lagi nauzubillah. Iman kita stop kita. Sebab itulah hidup kita ni Allah, Nabi ajar Allah ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna apa nama bil iman wa adkhilna jannata ma iman. Hidup aku dengan iman, matikan aku dengan iman Allah. Iman akan memelihara kita daripada benda tak baik. Allahu Akbar. 2 jam kita berlayar dalam bahtera ilmu bersama yang bahagia Ustaz Muhammad bin Abdullah Alamin. Banyak perkara yang kita dapat kongsikan pada hari ini Ustaz. Mudah-mudahan kita berbicara tentang fiqh talak ini, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan dan semangat kepada kita untuk kita sama-sama atas apa pun yang kita lakukan, kita dasari dengan ilmu Ustaz, insya-Allah. Dan terakhir kita minta Ustaz tutup dengan sedikit doa, mudah-mudahan Allah berkati kita insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada di kalangan kami orang yang sedang sakit, ya Allah, berikan kesembuhan-Mu kepada mereka, ya Allah. Amin. Jika ada di kalangan kami orang yang sedang susah, ya Allah, bantulah segala urusan mereka, ya Allah. Amin. Jika ada di kalangan kami orang yang sedang bersedih hati, ya Allah, berikan ketenangan dan jalan keluar bagi permasalahan mereka, ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang sangat berhajat dengan keperluannya, ya Allah, Amin. tunaikanlah segala hajat dan cukupkanlah keperluannya, ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang menderhaka kepadamu, ya Allah, isteri yang menderhaka kepada suaminya, ya Allah, Amin. anak-anak yang menderhaka kepada ibu dan ayahnya, ya Allah, ampunkan mereka dan pimpinlah mereka, ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, susah kami, bantulah, ya Allah. Beban kami, ringankanlah, ya Allah. Amin, ya Allah. Permasalahan kami, berikan jalan keluar, ya Allah. Amin, ya Allah. Hajat kami, tunaikanlah, ya Allah. Amin, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, keluarga kami, bahagiakanlah, ya Allah. Amin, ya Allah. Isteri kami, solehahkanlah, ya Allah. Suami kami, solehkanlah, ya Allah. Amin, ya Allah. Anak-anak kami, soleh dan solehahkanlah, ya Allah. Amin, ya Allah. Jika ada di kalangan mereka yang keras hatinya, lembutkanlah, ya Allah. Amin, ya Allah. Jika ada di kalangan mereka yang belum mendapat kesempurnaan hidayah-Mu, berilah hidayah-Mu kepada mereka, ya Allah. Amin, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita sehingga berjumpa lagi. Jangan mencari yang sempurna, sempurnakanlah apa yang ada kerana tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.